Bab kedua, sembahyang tidak diterima tanpa bersuci. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hammam bin Munabbih bahawa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sembahyang orang yang berhadas sehinggalah dia berwudu. Bertanyalah seorang lelaki dari Hadramaut, apakah itu hadas, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut, sama ada yang berbunyi atau yang tidak berbunyi. Bab ketiga, kelebihan wudu dan orang-orang yang berseri-seri wajah serta anggota-anggotanya kerana kesan-kesan wudu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Nu'aim al-Mujmir, katanya, saya naik ke atas bumbung masjid bersama Abu Hurairah. Dia pun berwudu lalu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan berseri-seri wajah dan anggota-anggotanya kerana kesan-kesan wudu. Maka sesiapa di antara kamu hendak memanjangkan serinya itu, bolehlah dia melakukannya. Bab keempat, orang yang tidak berwudu kerana syak sehinggalah dia yakin. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim, daripada bapa saudaranya, bahawa dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang terasa bahawa dia semacam mengalami sesuatu di dalam sembahyangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah dia berhenti atau pergi, yakni meninggalkan sembahyangnya itu selagi dia tidak mendengar bunyi atau mendapat bau, yakni bau kentutnya itu. Ini bab sembahyang tidak diterima tanpa bersuci. Di sini disebut dalam hadis ni sebenarnya tajuk ni adalah sebahagian daripada lafaz hadis. Ini adalah sebahagian. Memang semuanya disebutkan bi ghairi tuhurin. Tuhur, bukan tahur. Tuhur. Adapun dalam Quran disebutkan wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Itu tahur. Ini tuhur. Serupa juga baru ni kita sudah bincang dah tentang wudu tu. Wudu dengan wadu. Wudu makna perbuatan, berwudu. Kalau wadu makna air yang kita gunakan buat berwudu, buat berwudu. Itu wadu. Tuhur pun lagu tu juga. Tuhur maknanya perbuatan bersuci. Perbuatan bersuci. Sebab tu kita terjemah tanpa bersuci. Kalau tahur maknanya bahan ataupun alat untuk kita gunakan buat bersuci, itu tahur.
Dia tidak sebut di sini dalam hadis ni seperti kita tengok dalam nota nombor 5 bawah tu kan. Lafaz tarjamatul bab ini sebenarnya adalah sebahagian daripada lafaz hadis yang dikemukakan oleh Tirmizi dan lain-lain, daripada Ibnu Umar dan lain-lain sahabat. Banyaklah dalam kitab-kitab lain. Teks lengkapnya ialah begini, iaitu la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Bermaksud sembahyang tidak diterima tanpa bersuci, dan tidak diterima juga sedekah daripada harta yang haram. Imam Bukhari tidak mengemukakan di dalam musnadnya. Imam Bukhari tidak mengemukakan di dalam musnadnya kerana ia tidak menepati syarat beliau. Itu ringkas ni kita panggil hak dalam tajuk ni hadis juga ni. La tuqbalu salatun bighairi tuhur, ini hadis juga, tapi dia tidak mari lengkap, dia mari sebahagian. Itu orang panggil hak Imam Bukhari sebut dalam tajuk lagu ni, ataupun ada kalanya di bawah tajuk tidak mari beberapa hadis tapi sanad dia tidak ada. Itu hak orang panggil hak Imam Bukhari riwayatkan secara ta'liq. Itu kena faham istilah dulu. Lepas tu hak Imam Bukhari sebutkan bawah tu haddatsana, akhbarana ke apa tu, dengan sanad cukup itu, hak tu orang panggil musnad Imam Bukhari. Tu. Yang ni Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis ini dalam musnadnya. Dalam musnadnya tu maksudnya hak bawah haddatsana tu tak, dia tidak masuk situ. Tapi masuk dalam tajuk. Jadi tajuk. Macam di sini. Apa dia buat gitu? Dia ada isyarat dah. Moga dia orang seni. Dia lagu itulah cara dia. Sahih. Tidak semestinya dia tidak mari dalam kitab dia, dia tidak sahih. Sahih hadis itu. Tapi tidak menepati syaratnya. Tidak menepati syaratnya itu apa makna? Kita kena faham dulu istilah ni. Apa makna kalau kata tidak menepati syarat Bukhari? Yang ni perawi-perawi bagi hadis itu bukanlah perawi-perawi utama Bukhari. Tu syarat Bukhari. Maksud perawi utama tu hak Imam Bukhari sebutkan dalam hak itulah, dalam musnad dia haddatsana. Kalau dia sebut, dia kata orang ni kata dalam tajuk dia, itu bukan syarat Bukhari. Tak boleh kira hak tu. Setengah-setengah orang dia keliru. Bila ada saja nama dalam Bukhari, dia kata di perawi Bukhari. Tidak gitu cara dia, kaedah dia. Hak maksud perawi Bukhari, syarat Bukhari itu ialah yang disebutkan di dalam musnadnya. Ni macam Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Itu perawi dia. Akhbarana Abdul Razzaq, Ma'mar, Hammam bin Munabbih. Semua itu maksud syarat Bukhari. Kalau menepati syarat Bukhari dan Muslim, maknanya perawi bagi hadis tu ialah perawi-perawi Bukhari dan Muslim, kedua-dua sekali. Gitu. Kalau menepati syarat Muslim, menepati perawi. Yang ni perawi-perawi dia tu adalah perawi-perawi Muslim sahaja. Gitu. Itu kaedah dia. Itu maksud syarat-syarat tu. Kalau kata menepati syarat tu, gitulah maksudnya. Oleh kerana hadis ini tidak menepati syaratnya, maka dia hanya menyebutkan dalam tajuk dia. Ayatnya ni memang boleh pakai juga, tapi oleh kerana tidak menepati syarat dia mari hadis lain yang lebih kurang maksud dia, membawa maksud yang sama juga. Membawa maksud yang sama, iaitu hadis inilah, hadis Abu Hurairah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima sembahyang orang yang berhadas selagi dia tidak berwudu. Sehinggalah dia berwudu. Sama juga, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Sama. Tetapi cuba kita perhati tajuk Imam Bukhari ni kan, dia halu. Hak dalam hadis ni, sembahyang tidak diterima, sembahyang orang yang berhadas tidak diterima sehinggalah dia berwudu.
Ni hadis ni tentang wudu. Sedangkan bersuci ni tidak semestinya dengan wudu. Dengan tayamum pun bersuci juga kan. Sebab itu Imam Bukhari dia tidak kata la tuqbalu salatun bighairi wudu'in. Tak. Dia tak kata gitu. Apa dia pilih hadis tu buat tajuk dia? Sebab hadis ni tidak sebut la tuqbalu salatun bighairi wudu'. Dia nak ceritanya kalau seseorang itu tidak ada air, tak bolehlah nak berwudu. Tapi bagaimana dia nak mengangkat hadas? Dengan bertayamum. Bertayamum tu orang panggil bersuci juga, tapi tidak berwudu. Kalau dia awak mari tajuk ni, awak mari hadis ni mesti dia sebut bighairi wudu. Tetapi dia akan terhad untuk mengangkat hadas dengan wudu saja seseolahnya. Seseolahnya. Sebab itu Imam Bukhari tak ambil hal ni. Dia ambil hadis lain untuk jadi tajuk dia. Sebab tajuk tu menunjukkan fiqh dia. Tajuk tu menunjukkan fiqh dia, menunjukkan kebijaksanaan dia, kedalaman faham dia. Sebab itulah ulama-ulama katakan inna fiqhal Bukhari fi tarajimihi. Fiqh Bukhari itu duduk pada tajuk dia tu. Kita nak tahu mana. Jadi dia nak ayat sininya bersuci ni tidak dengan wuduk saja. Tayamum boleh juga. Mana ada keadaan-keadaan tertentu lah. Sebab itu dia buat tajuk sembahyang tidak diterima selagi tidak bersuci. Selagi tidak bersuci. Begitu. Bersuci ni maknanya satu perbuatan. Bersuci ni adalah satu perbuatan yang mana kena buat gitulah. Tidak jadi kalau tak ada perbuatan, pakai niat saja, tak jadi. Kalau bak tayamum tu fatayammamu sa'idan tayyiba, kena pergi cari. Pergi cari. Apa nama ni? Tapi tidak semestinya syarat kena pergi cari. Maknanya nak dapat lagu tu debu tu kena carilah. Ada kotor misalnya, hak tidak boleh dibuat tayamum, kena carilah. Boleh jadi orang buat mari kita siap dah pun boleh, tapi dia cari juga. Itu makna kena ada usaha, kena ada perbuatan. Lepas tu sapu misalnya gini-gini. Begitu juga wudu, dia ada perbuatan. Berwudu itu adalah perbuatan. Kalau kita perhati, kita sebelum pada pergi kepada hadis ni, kita tengok tajuk dulu. Sebab fiqh Bukhari duduk situ. Fiqh Bukhari ni duduk situ. Sembahyang tidak diterima tanpa bersuci. Maknanya kalau sembahyang tidak bersuci, tak jadi. Mana bila sembahyang bersuci ni adalah syarat. Salah satu daripadanya berwuduk lah. Satu daripada bahagian bersuci itu berwuduk. Syarat ni bila tak ada dia, tak ada masyrut. Tu kaedah dia. Bila tak ada syarat, tak ada masyrut. Misalnya dalam Quran disebutkan walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mana menjadi kewajipan kepada manusia untuk mengerjakan haji ke Baitullah, iaitu kepada orang yang mampu. Itu syarat. Kewajipan tu tadi kepada orang yang mampu. Hak tidak mampu tak. Bila ada syarat kemampuan itu, baru ada kewajipan tadi. Kalau tak ada syarat, tak ada, orang panggil masyrut dalam istilahnya. Begitu juga tidak ada sembahyang, walaupun buat ada sembahyang sahih, tapi yang dikira di sisi Allah tidak ada. Tidak ada kecuali apa nama ni, dia kena ada air sembahyang baru diterima, baru dikira. Gitu maksudnya. Sebab apa? Air sembahyang itu syarat. Bila ada syarat, barulah ada masyrut. Syarat tu pun kena betul dah. Kalau tak betul itu tak jadi juga, walaupun buat pun. Walaupun buat pun, sembahyang buat juga, air sembahyang pun ambil dah. Tapi kalau tak kena cara dia, tak boleh. Hak tu lah yang kita nak tahu, yang kita nak belajar. Lepas tu dia kata tidak diterima sembahyang. Hak orang panggil sembahyang,
Ada yang kata gitu. Orang panggil semaya, tak cara lah. Semaya qada ke, semaya tunai ke, semaya fardu ke, semaya sunat ke, semaya hajat ke, tak cara lah semaya gapo, semaya mayak ke. Orang panggil semaya, tak boleh, tak ada air semaya. Ada yang mengatakan semua tu kena air semaya berlaku. Sujud tilawah pun orang tidak panggil semaya tilawah, tak. Sujud tilawah. Ni bagi setengah-setengah ulama dia kata kena ada air semaya. Sebab apa? Perbuatan dia tu perbuatan semaya. Semaya mayak pun walaupun tak ada rokok, tak ada sujud, tetapi perbuatan tu sebahagiannya adalah perbuatan semaya. Baca betul, duduk diri lagu tu. Itu perbuatan semaya. Sujud tilawah, sujud saja. Sujud tu perbuatan semaya. Hak lagu tu dia kata kena ada air semaya. Walaupun tidak nama semaya. Tetapi di situ ada khilaf. Ada khilaf. Imam Bukhari kata memanglah semua lagu, semua kata molek kalau ada air semaya tu. Tapi dalam bab sujud tilawah ni Imam Bukhari antara orang yang berpendapat tidak perlu air semaya. Sebab orang tak panggil semaya. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud orang panggil, bukan semaya. Di sini dalam hadis ni la tuqbalu salatun, tidak diterima semaya. Orang panggil semaya kau tu semaya tilawah, tak ada lagu tu. Tak ada. Maka dia kata kalau sujud tilawah tidak perlu wudu. Tidak mestilah. Tapi dia pun kata molek juga. Supaya orang mana-mana pun terima molek kalau ada air semaya tu. Cuma tidaklah kata tak boleh langsung. Dan kalau buat dosa ke? Tidak dosa. Kalau mana kita kira tak boleh buat dosa, tak boleh main-main. Gitu dia banyak terpecahan dia tu. Akibat daripada terima supaya Imam Bukhari tu kalau buat tidak dosa dan tertunai dah. Cuma kurang molek. Kurang molek. Jadi kurang molek pun ada dah benda tu. Benda tu ada dah. Wah mu'tal lah kita kata ada wah mu'tal. Hak molek, ada hak tidak molek. Hak tidak molek wah mu'tal juga. Gitu. Semaya jenazah ada khilaf juga. Ada yang mengatakan tidak perlu wudu. Nak ayat khilaf. Ada yang mengatakan kena wudu sebab orang panggil semaya salatul janazah. Orang hak kata tidak kena ambil air semaya tu, solat tu dalam bahasa Arab asal makna dia doa. Dia lebih berat kepada doa daripada semaya. Dengan sebab itu kata dia tak perlu. Tapi kalau ambil air semaya tu molek, lebih molek. Semua kata lagu tu. Cuma kalau tak ambil air semaya boleh ke tidak? Boleh. Kalau kita tengok kita hadis, kalau kita apa kau memang bahang banyak benda ni dia royak lah. Siapa dia hak kata gitu? Siapa dia hak tak terima, siapa dia hak terima. Benda tu masih khilaf lagi. Sebab tidak cukup tu syarat dia tu sebagai semaya. Cuma ada satu bahagian daripada juzuk semaya. Ada. Itu pun sebenarnya macam kalau kita kata rokok tak ada, sujud tak ada, Fatihah. Fatihah baca tu. Bukan semua terima Fatihah tu. Bukan semestinya kena baca Fatihah. Cumanya kita duduk biasa gitu ya, kita belajar baca Fatihah. Iyalah hak tu betul, hak tu pun betul. Nak ayatnya sembahyang jenazah hak dalam sunnah ni kalau kita belajar kita akan jumpa macam-macam. Mana di situ nampak tidak ada hak seperti semaya itulah. Hak seperti semaya tu. Cuma suruh berdiri tu dia ada maksud dia lah. Nak dalam keadaan berdiri. Kalau dalam keadaan rokok jadi macam tunduk kepada manusia pula. Kalau sujud pun gitu pula. Jadi doa sambil berdiri. Doa sambil berdiri dengan cara dia lah. Sebab itulah ada khilaf. Walau bagaimanapun semua kata dalam kedua-dua tadi itu pun molek ada air semaya. Hak tak terima kata syarat air semaya pun dia kata molek ada air semaya tu. Itulah benar. Dia pegang mana? Puncanya ni solat tu tidak diterima semaya. Dalam bentuk kalau kita tengok dalam bahasa Arab tu solat tu nakirah. Bukan makrifah tu, bukan semaya tertentu, semaya. Hak orang panggil semaya. Daripada situlah tidak diterima semaya tanpa bersuci.
Ya, Ustaz, masalah khilaf mana hak lebih berat Hak mana? antara sembahyang jenazah tu? Sebab sembahyang ni dia kata qaulun wa fi'lun. Dia masuk sembahyang tu. Ya. Ya, ada orang yang tiba hak tu Takbir wa muktatam tu. memang hak lebih kuatnya, ada ismayah. Ada. Cuma di antara khilaf tadi tu antara wajib ke tidak. Tu. Antara wajib ke tidak. Jadi orang hak tak terima pun dia kata molek juga. Molek juga. Jadi hak moleknya kita ada ismayah lah. Ada ismayah. Nak mengelak daripada khilaf, nak mengelak daripada kurang tu tidak sempurna tu, hak moleknya kita ada ismayah lah. Cuma di sini sekadar perbincangan dari segi gitulah. Tanpa bersuci tidak diterima sembahyang. Baik. Dia manusia ni ya, seperti kita sudah maklumkan, kalau tak boleh ambil air sembahyang, ada ketikanya kita tak boleh ambil air sembahyang. Boleh bertayamum. Ada ketikanya tak boleh kedua-dua. Nak agak. Orang panggil, kalau dalam kitab syarah hadis ni panggil masalah faqidut tahurain. Dalam kitab-kitab fiqh pun ada. Ni masalah faqidut tahurain. Tahur, bukan tuhur dak. Tadi kita sebut tahur. Masalah orang yang tidak ada dua bahan pencuci untuk dia bersuci. Air pun tak ada, tanah pun tak ada. Kita kata tanah tak ada lagu kan? Tak pernah siapa kita? Ada dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya seseorang itu duduk dalam laut, kapal selam, ada air. Tak, iyalah kalau tak ada air. Kalau tak ada air, ada air tu kalau dia kena buka pintu dia tu. Jadi lagu mana? Itu orang panggil termasuk dalam faqidut tahurain juga. Walaupun ada air pun tak boleh nak guna air. Kalau kita nak guna juga binasa kita. Gitu keadaan. Itu termasuk dalam bab tu lah. Boleh jadi tak ada air sungguh, tanah pun tak ada. Mana duduk di kawasan. Dia khilaf pula masalah nak tayamum tu bahaya dia benda lagu mana pula. Banyak pula khilaf. Tu siapa bab dia lah kita bincang. Ada yang mengatakan kena tanah saja. Pasir tak boleh. Kalau kita duduk pada pasir, air tak ada, tanah pun tak ada. Itu masalah. Dia macam Syafi'i tak boleh pasir, dia kena tanah. Sebab Sa'id, dia sebut Sa'id. Sa'id tu tanah. Dia faham gitulah. Orang lain faham lagu lain, tak apalah hak tu. Nak ayatnya kepada setengah-setengah. Tapi apabila dia pegang dengan hak ni, dia akan jadi lagu mana. Kalau begitu. Lepas tu dalam hadis disebut sembahyang tidak diterima tanpa bersuci. Sekarang ni kita nak bersuci dengan tanah pun tak boleh, Air pun tak ada. Air pun tak ada. Kalau kita ambil hak mazhab, orang kata pasir pun boleh. Hak dalam kapal selam ni mana ada pasir? Ataupun kita di penjara di suatu tempat memang tak ada. Seming berlaku. Cuci tak ada debu lah. Air pun tak bui. Lagu mana? Nak tak sembahyang kau tidak? Nak sembahyang kau tidak? Gitu. Dia khilaf situ pula. Khilaf ni hadis ni. Hadis ni. Ada yang mengatakan tak boleh sembahyang. Sembahyang pun dah tak terima. Tak boleh. Dia kena bersuci sembahyang ni. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Dah tidak ada tuhur. Apa tidak tuhur? Tak boleh bersuci. Sebab tidak ada tahur. Sebab tidak ada bahan pencuci. Tadi tak boleh sembahyang. Lepas tu tidak lepas masalah kena qadha lah esok. Gitu, masalah kena qadha lah. Masa tu tak boleh. Sebab apa? Ni lah pegangan dia. Sebab tu penting hadis ni. Hadis ni penting. Ada yang mengatakan kena buat, kena jaga waktu. Kena buat. Tapi kena qadha juga. Kena qadha. Tapi kena buat, jaga waktu. Buat tu dalam keadaan tak ada air sembahyang lah. Itu masalah yang dikecualikan, kata dia. Hak ni, hak kata kena bersuci ni dalam keadaan ada dan boleh kita guna. Kalau dalam keadaan tak ada, untuk menjaga waktu, kena sembahyang. Sembahyang penuh lah. Sembahyang sungguh lah. Ada yang mengatakan sembahyang tu tidak sembahyang sungguh. Cuma dari segi perbuatan saja, zahir saja nampak supaya orang sembahyang. Sebab dia kata sembahyang tidak diterima. Tak cara lah. Lagu mana-mana pun tidak diterima.
Jadi kita kena buat rupa saja. Supaya kita orang puasa belaka, kita tak puasa. Tapi kita kena ikut cara orang puasa tu. Jangan duduk makan depan orang. Gitu cara orang puasa. Lagu tu, hak ni pun lagu tu. Ada juga yang mengatakan sembahyang itu diterima dalam keadaan ni. Hak kata tidak diterima tu dalam keadaan ada, hak tak ada, tahur tadi. Kalau tak ada, diterima dan tidak perlu qada dah lepas pada tu. Ni pendapat. Jadi ada beberapa pendapat situ. Nak pilih hak mana-mana ikut kita. Ikut kita lah, ada belakang tu mazhab tu. Kau tu ni. Lebih tepat. Payah nak kata lebih kurang dah. tak boleh nak terjeh hak mana-mana lebih kurang dah. Terpulang kepada masing-masing. Kalau dia nak buat selalu, boleh. Kalau dia tidak buat pun tidak dosa. Dia nak qada semula. Sebab apa? Tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Kalau dia tak buat, dia qada semula. Tak apa. Seperti hal lain-lain lah. Misalnya kita tertidur, kalau kita terlupa ke, bila kita teringat, falyusalliha idza dzakaraha. Bila teringat kita sembahyang. Ni pun lagu tu juga. Jadi tak boleh nak kata hak tu ni boleh lah. Boleh pilih. Boleh pilih. Ada mazhab belaka tu. Puncanya nak ceritanya punca apa yang jadi ni. Ni lah hadisnya. Biar kita tahu. Kalau kita ngaji pekok saja kan, kadang-kadang kita tak tahu punca dia jadi khilaf ni apa. Ni. Kok mana-mana pun sini lah marinya. Sinilah tempat bahar dia, punca dia. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tak apalah tu. Lepas pada tu dia adalah hadis asal ni, wala sadaqatun min ghululin. Dan sedekah tidak diterima daripada hasil yang haram. Daripada harta yang haram. Tak diterima. Gitu. Jadi seperti mana sembahyang tidak diterima tanpa bersuci, sedekah juga tidak diterima daripada hasil yang haram. Maknanya situ bahas panjang pula. Bahas panjang pula. Kalau kita kira nak bahas cara kesembahyang saja, sekat tu je lah. Tidak diterima tanpa bersuci. Setakat tadi. Tidak diterima tu maksudnya lagu mana? Tidak diterima tu tak sah ke? Kau tak boleh pahala. Dua ada pula situ. Sebab terima ni kata Tuhan terima ni ada dua cara. Terima tu makna sah. Tapi tak boleh pahala. Misalnya seorang dia kain dia curi. Dia buat sembahyang. Sembahyang dia sah. Tapi haram. Dia dosa, tak boleh pahala. Tapi sembahyang sah. Jadi terima dari segi sah sembahyang. Dari segi nak beri pahala tu, tak ada pahala. Dia tidak termasuk dalam golongan tinggal solat. Mana? Dia tidak termasuk dalam golongan orang yang tinggal solat. Hak mana tadi? Dia yang sembahyang kain sembahyang suruh. Tak ada pahala. Sembahyang tu sah, tak termasuk dalam orang yang tinggal solat. Sekadar tu je. Sekadar tu. Tetapi boleh pahala? Tak boleh pahala. Tapi pokok tu ada. Sebab kita kata pokok durian. Pokok tu ada, buah tak ada. Tapi pokok durian. Ada lah, ada benda. Benda ada. Apa ni? Dosa. Sembahyang sah. Sembahyang tapi dosa. Dosa curi kan dosa tidak sembahyang. Dosa curi. Dosa kain. Dosa curi dan kita guna hak curi tu untuk buat benda hak molek sana tak boleh. Dosa tak sembahyang tak ada lah. Tak ada lah. Dosa tak sembahyang tu tak ada. Hak tu lepas dah tu. Baik. Begitu juga sedekah. Kita tak boleh nak sedekah kan daripada hasil yang haram. Kalau kita niat sedekah, dosa. Ada siapa yang mengatakan kalau kita anggap halal sedekah, kafir jadi. Kena mengucap semula. Tak boleh main-main. Ni hak berlaku lalu ni.
sepanjang masa dah kita ni dengan budaya ulun ni. Malam amal. Malam amal. Nyanyi gapo semua. Lagu mana dengan pakaiannya dengan gapo malam amal tu pasal petik dana tu nak bagi sedekah ni. Dialah hak tu pun satu perkara juga tak molek, tetapi sedekah tu sendiri sah. Sedekah tu kalau dia sedekah dengan duit halal, dia tu halal. Cumanya ada hak sampingan-sampingan saat ni. Tak apa hak tu tidak sampai menggugatkan, misalnya kita kata nikah, adalah hak nyanyi joget macam-macam, tidaklah siapa tak sah nikah tu. Nikah tu sah, cukup dah syarat dia. Cumanya tak molek lah. Tak molek buat lagu tu. Tak sepatutnya buat gitu. Tetapi dia fikir dengan cara lagu saat ni ramai orang lagi. Moga hak berfikiran, hak berjiwa lagu tu kan. Dia fikir gitu. Hak ni bukan masalah hak sampingan tu, hak luar-luar tu tidak. Hak tu sendiri, sedekah tu sendiri. Sedekah tu sendiri. Masing-masing orang bui itulah. Masing-masing orang bui itu. Bukan penganjur dia tu apa nama ni isi dengan program macam tadi kan. Bukan hak tu, tak kira hak tu. Kiranya apa dia? Penyumbang je lah. Penyumbang tu sendiri. Duit dia tu halal ke haram? Kalau duit dia tu haram, tak boleh lah. Jadi tidak terima tu tidak terima lagi. Supaya tak adil juga. Tak terima tu tidak sah sebagai sedekah. Tidak terima tu mana boleh sedekah tu. Lagu mana? Boleh sedekah tu tapi tak ada pahala. Lagu mana? Tak. Hak tu. Tak boleh pahala dan tidak sah. Hak tu tak boleh. Tidak kata sedekah. Ya jadi makan kenyang sepatu lah. Tadi nak. Kalau beli nasi lauk hak tu dah hak haram pun kenyang juga. Hak tu tak kira. Di sisi Allah kira. Tidak sah dan tidak juga diberi pahala. Bahkan berdosa. Kalau dia niat sedekah. Daripada situlah tubik masalah pula. Hadis ni lah punca dia. Hadis ni ulama-ulama faham. Bagaimana kalau duit riba? Bagaimana kalau duit riba kita simpan dalam bank riba lah. Kata lagu mana? Kita tak ambil boleh dia. Kau kuat dia. Kau kuat memang kau kuat. Kalau kita ambil kita nak kan. Tak boleh guna untuk sendiri. Kalau guna untuk sendiri, dosa. Mana kita serupa dengan kita makan riba. Memang makan riba dah tu. Mana kita guna hak tu. Kita nak bui kat orang, sedekah hak tadi. Tak boleh juga. Niat sedekah, tak boleh. Dosa pula dah. Dosa pula. Jadi lagu mana nak buat? Ada orang berpendapat, dia kata wak jambai. Jambai umum. Bukan kita guna untuk siapa-siapa lah. Tak boleh niat wakah. Wakah. Wakah tu. Wakah tu bolehlah untuk umum lah. Ataupun jalan kau nak buat jalan biar rata, jalan molek, nak buat tar kau nak agak apa kau. Tapi pahala tak boleh. Tak boleh. Tak boleh pahala. Punca tidak halal lah tu. Sebab tu wala sadaqatin min ghulul. Tu je punca. Ya habis daripada beli ke bank kita ambil. Jadi dia kata gitu. Tetapi yang sebetulnya pendapat yang betulnya dia bukan sekadar tu saja sebenarnya. Kita boleh guna ambil tapi bukan untuk peribadi, untuk umat Islam. Ia ditindak. Kita buat beli misalnya Palestin. Beli senjata ni. Boleh beli ke dia? Untuk tidak semesti untuk buat jalan terhad sangat tu buat jamban tu. Banyak mana jamban nak buat. Jadi untuk kegunaan ada tu. Beli benda nak apa dengan Yahudi? Sistem riba tu pun dia jugalah yang buat. Kita makan tu lagu tu. Tak boleh niat pahala. Niat supaya ke mana? Supaya kita sapah kan? Kita pergi buat dia tong sapah. Kalau kita simpan dengan kita tak boleh bau busuk. Kita tak boleh nak guna. Kita kena pergi buat supaya kita niat buat sapah tu. Jangan niat nak pahala. Tak boleh. Dengan hak tu niat pahala tak boleh. Niat supaya buat barang cemar. Barang kotor. Supaya sapah. Niat gitu. Mana sekadar perhabis je lah. Sekadar perhabis. Molek ambil. Jangan biarkan. Dalam bank tu jangan biarkan. Ambil. Tapi guna hak tadi. Sekadar tadi. Tapi ada pula yang kata bukan sekadar tu saja. Dia pergi. Macam-macam kau ramai kan. Ulama ni ramai. Ni nampak gini, ni nampak gini. Dia kata bukan sekadar tu saja. Keperluan orang Islam ni dia bukan sekadar senjata saja. Setengah tepat tu bukan nak berdil.
Yalah sebab Palestin tu nak lah. Bedil apa ni, bom kau gapo kau. Nak lah. Setengah-setengah tempat tidak. Dia nak kepada buku. Buku ni tak ada. Kitab ni tak ada. Apa lagu mana kalau Quran kita cetak? Pula. Quran ni suci benar. Kita nak tu. Dia pun ni segolongan lagi ni dia kata boleh berlaku. Asalkan tidak kepentingan kita. Kepentingan umat boleh berlaku. Walaupun untuk cetak hadis kau, Quran kau, gapo kau, bangunan kau untuk kemajuan orang Islam. Untuk meninggikan Islam. Tapi kita tu jangan niat lah. Seperti tadi lah. Jangan niat nak wakaf kau, sedekah kau, nak pahala kau, jangan. Tu serupa je. Dari segi nak buat tu boleh guna belaka. Sebab apa? Yang kata haram, kotor-kotor ni bagi kita, bagi Tuhan yang berkenaan. Sebab zakat. Bila kita kena zakat, tak boleh makan. Tak boleh makan. Haram tu kepada kita. Kepada orang lain, halal. Hak layak terima. Dia ada bendanya. Kepada orang ni, haram. Tapi kepada orang lain, halal. Dalam keadaan ni, haramnya. Tapi dalam keadaan lain, halal. Misalnya, Barirah. Orang beri, sedekah ke dia. Kambing. Dia beri hadiah kambing. Itulah kambing orang beri sedekah ke dia. Dia beri hadiah kepada Nabi. Nabi boleh makan. Sebab apa? Nabi tak boleh terima sedekah. Hadiah boleh. Jadi sudah tukar milik dah tadi tu. Orang tadi walaupun dapat dalam bentuk sedekah asalnya, bila dia beri kepada orang ni, hak Nabi, hak tak boleh sedekah ni, dia beri dalam bentuk hadiah, memang Nabi makan. Maknanya menunjukkan kepada orang ni tak boleh dalam keadaan ni, tapi dalam keadaan lain boleh. Begitu. Dan Nabi SAW ada kambing hak tidak jelas lah, makna dari segi milik dia tu. Nabi SAW benarkan orang-orang tawanan, orang gapa makan. Makna kalaulah tak boleh langsung, dia tak akan benar. Ini menunjukkan dia sendiri tak makan. Dia sendiri tak makan, tapi kepada orang-orang yang berkenaan, orang-orang yang layak, dia beri. Maknanya ini tidak menunjukkan tak boleh langsung. Tak. Daripada situlah walaupun dia tengok tu pula boleh. Hak kata tak boleh ni kotor ni kepada orang berkenaan. Walau bagaimanapun ini tak boleh sebagai sedekah. Kebajikan, khairat tak termasuk. Tak termasuk. Dan jangan kita tunggu hak tu yang nak beri agama ni. Sebab hak tu tak boleh pahala. Tak boleh pahala ke apa. Mungkinlah kalau boleh pun secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Apabila orang tu dapat tu dia buat benda-benda molek pula. Mungkinlah kalau Tuhan nak beri gitu je. Tapi kalau langsung tak ada. Tak boleh. Hak lebih moleknya kita nak buat kebajikan ni, carilah hak bersih. Hak tu tentu semua terima dah hak tu. Usah ke kita orang Islam, kafir Quraisy dulu pun nak buat Kaabah tu kan. Hak tu yang jadi tak sebenar pakelan ni tu. Pasal dia tak cukup pitih hak bersih. Kalau nak kira pitih tu banyak, tapi macam-macam lah sumber dia. Hak mana mereka ragui, sumber tu mereka tak guna. Jadi orang kafir Quraisy pun tahu. Apatah lagi kita orang Islam ni. Kita orang Islam ni lebih-lebih lagi lah. Kena hak suci, paling suci. Dalam Quran pun sebut la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan capai darjat kebajikan yang sebenar. Hak sengoti. Selagi kamu tak belanjakan sebahagian mimma tuhib, sebahagian daripada, bukan semua. Dia ayat tu. Sebahagian daripada apa yang kamu kasih, yang kamu sayang. Kalau kamu buat, baru kamu dapat capai kebajikan yang sebenar. Kalau tidak, tak sebenar lah. Kalau sebenar, lagu saat ni, iaitu bui hak kita sayang. Dan ingat, hak kita bui gapa-gapa pun Allah Maha tahu. Bila dia tahu, dia tidak sajalah. Sebab apa? Dia ada banyak hak nak bui ganjaran kepada kita tu. Tak ada tala lah. Balik dia nak bui tu, dia tahu, dia akan bui lah. Kita tidak akan saja. Kena ingat tu. Baiklah. Itu masalah berkait dengan tajuk ni. La tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqah min ghulul. Itulah antara perbincangan ulama. Dan kalau kita nak tahu benda lagu ni duduk mana, situlah tempat. Perbahasan faqidut tahurain,
dibincang mana dalam kitab hadis itu. Masalah kalau duit haram tadi ataupun hasil haram, boleh ke tidak nak guna di mana? Di bawah hadis tu. Bincang. Sebab kita kena tahu juga, kadang-kadang kita nak cari mana ni, nak gagal mana ni, sebab sepatutnya. Kalau orang pandai dia tahu tempat ni. Tu yang kita royak tu. Sinilah tempat dia. Tak apalah. Imam Bukhari buat mari dalam musnad dia ni, hadatsana ni, riwayat daripada Abi Hurairah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang orang yang berhadas tidak diterima sehinggalah dia berwudu. Atau selagi dia tidak berwudu. Sembahyang orang yang berhadas tidak diterima selagi dia tidak berwudu. Berhadas itu hadas mana? Pula hadas tu apa makna? Sini pun dia tanya. Tetapi dalam arti yang lebih umum, kalau kita tak ambil kira sini, sebab sini Abu Hurairah ada jawab lagu ni, dia ada keadaan dia, ada latar belakang dia. Kalau nak kira hadas dalam arti yang umum, luas makna dia. Sekurang-kurangnya kita kata secara rekahnya, iaitu hadas besar, hadas kecil. Jadi hak kata semayang tidak akan diterima ni selagi dia tidak berwudu. Orang yang berhadas ni tidak berwudu. Hadas apa? Hadas kecil, bukan hadas besar. Sebab hadas besar tak berwudu pun boleh. Dia mandi. Tapi kena mandilah. Kena mandi. Orang yang berhadas besar, hadas besar ni lagu mana? Macam berjunub, orang yang mari kotor bersih. Bila dia nak sembahyang dia kena mandi kan? Itu hadas besar lah tu. Kena mandi. Bila mandi saat ni, dia perlu berwuduk ke? Nak sembahyang ni, nak sembahyang lepas badan ni. Tak perlu. Sebab apa? Hadas besar ni dia merangkumi hadas kecil. Bila hak besar ni terangkat, hak kecil tu boleh terangkat dengan sendiri. Itu orang panggil, kalau dalam kitab-kitab dia panggil masalah tadakhul. Masalah tadakhul. Masalah yang satu masuk dalam hak satu lagi. Masuk dalam hak satu lagi. Hak ni pun lagu tu juga. Hak kata orang yang berhadas ni tidak diterima sembahyang dia selagi dia tidak berwuduk ni hadas kecil. Kena faham. Sebab kalau hadas besar tidak gitu. Hadas besar walaupun dia berhadas kecil juga. Walaupun dia berhadas kecil juga, tetapi bila dia mandi mengangkat hadas besar, dia jadi terangkat juga hak kecil. Tak payah ambil wuduk suku dah, tak payah. Lepas tu kalau kita nak ambil wuduk juga boleh. Boleh molek lagi. Tapi tidak perlu. Tak perlu, sah dah. Thailand ni Ustaz, mandi ke boy Ustaz. Bagaimana orang mandi ke boy? Bagaimana? Mandi tak pakai sah. Itu bab lain. Dia masalah pekoh ni dah. Dia tak cara benda-benda sampingan tadi macam tadi kan. Apa ni nak kutip derma tu ada hak nyanyi. Dia tak cara tu dia kira hak asas. Gapo dia teras dia. Teras dianya derma hak tadi tu. Derma tu hak tu. Halal ke tidak? Hak nak derma. Kalau hak halal terima. Kalau tidak halal tak terima. Ya, kalau hak mana? Hak tidak halal sat ni. Bukan tepuh tu, tepuh masuk mandi tepuh. Tepuh dengan mana isteri kau? Mandi sekali. Hak tu kita akan jumpa akan datang. Dia ada bab suku. Dia ada bab suku pula tu. Bab mandi kita tak hafal lagi bab mandi. Ini dia baru bab wudu. Dia akan ada lah tu akan siapa. Jadi hak pentingnya hak tu mandi tu. Mandi tu ke dia syarat? Tidak. Adakah syarat dia kena pakai kain sehar kau misal? Tak. Mandi beri rata tubuh. Soal mandi pakai kain sehar lebih molek itu bab lain, Sebab tadilah. Apabila kita menganjurkan nak kutip derma jangan ada benda. Itu suku hak tu. Masalah kalau tak ada mainan, tak ada hiburan, tak ada, kalau hak haram, tak ada ke satu. Tak terima juga. Tak nyabik dengan hak tu. Tak nyabik dengan nyanyi kau apa tadi. Orang nak buat sedekah ni kalau duit dia tu haram, tak ada ke satu. Tak terima juga. Dia kira benda tu. Yang utama. Sekarang ni wudu. Sekarang ni mandi tu. Antara cara hak tu bab lain.
Begitu. Baiklah. Ini maksudnya hadas kecil. Kalau hadas besar, sudah masuk dah dalam tu. Hak besar lagu mana? Misalnya kita kata orang perempuan boleh puasa kan? Dia mari kota, dia tak puasa lah beberapa hari. Lepas tu pada bulan Syawal tu lagu mana? Dia kena puasa suku ke nak sunat? Nah, Syawal tu. Kau boleh dengan qada tu masuk dalam tu. Boleh. Jadi maknanya dia qada puasa Ramadan dia tu, lepas tu masuk sekali lah. Kena ada niat lah, niat sekali. Boleh lagu tu. Boleh. Kalau dia nak buat suku pun boleh. Kalau dia nak capur sekali lalu. Tapi kalau dia puasa sunat tu, hak nah tu, dia kena qada. Hak tu tak boleh, hak kecil tak boleh masuk hak besar. Gitu. Kalau bekas kecil kan dia boleh masuk dalam hak besar. Tapi kalau bekas besar nak masuk dalam kecil lagu mana? Tak boleh. Begitulah juga ni pun. Dia kena buat lagu mana? Dia kena buat hak besar. Hak besar tu qada Ramadan tu lah. Baru boleh masuk hak puasa sunat tu. Kalau dia buat hak puasa sunat nak masuk hak besar tak boleh. Tak boleh. Tak ada siapa pun terima lagu tu. Kalau dia nak puasa sunat suku, dia kena qada. Dia kena qada tu mesti. Tapi kalau dia buat hak qada, masuk. Tak payah buat suku. Itu banyaklah hak masuk dalam kaedah ni banyak. Hak lagu ni. Maksudnya dia kena niat qada. Mana? Dia kena niat qada. Kena niat qada. Bukan niat puasa sunat. Sekali. Dah, betul lah. Mana dia tak boleh niat puasa sunat. Saja. Tak boleh. Gitu. Tidak diterima sembahyang orang yang berhadas selagi dia tidak berwuduk atau sehinggalah dia berwuduk. Hak ni sembahyang orang yang berhadas tidak diterima selagi dia tidak berwuduk atau sehinggalah dia berwuduk. Apa makna? Pulak situ. Sebab itulah hadis ni kan, sebab Quran jugalah. Ulama-ulama ni habis hayat dia duduk kaji fikir tengok ni maksud lagu mana. Padahal kalau kita pun habis hayat kita pun memang dalam maksud dia. Memang dalam. Dia banyak dah tu. Mari hak lain. Dia kata ada lagi ni, ada lagi. Tak habis lagi ni korek dia. Gitu. Kalau kau lain, bahasa lain, kau buku lain kau, tak payah gitu. Habis masa buat menak kita ni. Kalau hadis ni tidak. Quran apa tidak? Hak boleh pahala tu suku. Memang ada ilmu pun dalam tu. Macam di sini. Cuba kita tengok pula. Dia banyak makna tu boleh tu. Orang tu duduk tengah sembahyang. Orang tu duduk tengah sembahyang. Dia ada air sembahyang dah lah kita kata. Lepas tu dia berhadas. Dia berhadas. Mana tak boleh juga sebab berhadas. Walaupun dia sudah mula dah sembahyang saat ni. Dan dia mula sembahyang saat ni dalam keadaan ada air sembahyang. Tetapi berhadas di tengah sembahyang. Tak boleh juga. Sebab dia kata berhadas. Tak cara lah. Sebelum sembahyang kau tengah sembahyang kau tak cara. Kalau sebelum sembahyang lagi tak boleh juga. Tengah sembahyang pun tak boleh juga. Mana keadaan berhadas tu bila ada tak boleh dah sembahyang. Tak kira sebelum sembahyang ataupun tengah sembahyang. Tak kira. Cuma dia ada salah. Ada ulama yang faham, seperti Imam Malik, seperti Sayyidina Umar, Imam Abu Hanifah dan ramai lagi orang-orang yang sependapat dengan demo ni. Dia kata di sini terbit masalah bina ala salah. Itu satu masalah pula. Masalah bina ala salah ni maksudnya sambung sembahyang. Sambung sembahyang ni lah ke mana? Mazhab Syafi'i pun terima ni qaul qadim. Bukan qaul jadid. Qaul qadim. Iaitu seseorang ni dia sembahyang, lepas tu dia ketuk. Katakanlah dia terkentut. Kalau mengikut pendapat biasa, qaul jadid mazhab Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad dan lain-lain lagi, tak boleh lah batal lah sembahyang. Dia kena pergi berhenti.
ambil air semaya. Semaya semula pula lah, start semula. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak. Boleh sambung semaya. Dia pergi hadis ni juga. Sebab tu kata masing-masing tengok tu dia tengok ada golai kata. Ada golai. Orang panggil masalah bina ala salah. Masalah sambung semaya. Katakanlah seorang tu dia ketu. Dia ketu. Dia pun berhenti semaya. Dia pergi, dia pun tak menghadap kiblat lah, tak caralah tempat ada air semaya tu. Tempat ambil air semaya tu alah kau kiblat kau alik belakang. Kalau alik belakang pusing lah. Membelakangi kiblat dah lah, tinggal dah lah. Dia pergi ambil air semaya. Sudah ambil air semaya semua, pergi sambung. Tadi semaya 2 rakaat, sambung rakaat yang ketiga pula. Boleh lagu tu. Sebab apa? Hak sini dia kata sembahyang orang yang berhadas tidak diterima selagi dia tidak berwudu. Selagi dia, kalau dia tak ada air semaya batal tadi, dia terus sembahyang, memang tak terima. Kot tu. Tapi kalau dia pergi ambil air semaya, dalam keadaan ada air semaya, dia mari sambung semaya, dia terima. Sebab dia kata selagi dia tidak berwudu. Tidak putus lah maknanya. Tapi dia ada syarat dia. Jangan kacet tu rugi tu. Jangan kona kau segi kona aku dah ni. Dia buah beli gapo dulu tak boleh lagu tu. Dia ada syarat. Dia ada syarat. Jadi pusing tu pergi. Sebab tu kita dalam masjid, sebab tu kena faham banyak perkara. Kalau tidak faham tak macam-macam timbul. Sombong tak kacet. Pula dia tak tahu kawan ni dalam keadaan ke mana. Jumpa kolah dia pergi tak ada kerja. Pergi ambil air semaya tu, pergilah dia. Tidak semesti tepat tadi, tepat dah pun tak apa, boleh sambung. Tidak semesti tepat dia duduk tadi. Tepat dah pun tak apa. Itu orang panggil masalah bina ala salah. Ada dalam kitab fiqh, kita hadis ada belakang tu. Masalah sambung semaya ni setara mana kedudukan. Ada khilaf, ada khilaf. Kita tak sepakat bab lain hak tu. Kita sepakat bab lain. Kalau ada orang nak buat, nak kan? Saya nak Umar pun nak buat lagu tu. Bukan calang-calang orang. Jadi nak ayat itu faedahnya kita ngaji hadis ni luah. Islam ni luah. Kalau kita start semula, boleh. Dalam mazhab Syafi'i qaul qadim pun ada lagu tu. Dia terima juga. Qaul qadim. Hak mazhab lain tak ada qaul. Memang dia pakai lagu tu. Mazhab Hanafi lagu tu. Syarat dia jangan kecek, jangan gapo-gapo. Banyak perkara kita kena faham dalam masjid ni. Kalau tidak gak, jadi saat ni lah orang duduk sini, kita lalu kat depan, dia holok tangan, dia nak sekat kita, kita kamak ke dia nak salah dengan kita. Kita pun holok tangan, shake hand pula situ. Nah, itu kan dah tak faham lah kalau tu. Tanya apa khabar dia ni. Kan dah tak faham. Masalah ketuk saja. Ya. Kita nak buat masalah saat ni hanya untuk ketuk saja. Orang ingat lagu tu. Orang ingat lagu tu. Pasal nak buat air kecil. Tak boleh. Tak boleh. Buat air kecil, buat air besar kau tak boleh. Tak termasuk dah tu. Ni masalah ketuk saja. Sebab itulah Abu Hurairah dia sebut sini bila orang tanya tu ketuk. Dia jawab ketuk saja. Itu faedah dia. Bapa dia tak ayat lain. Maksudnya Ustaz, benda dia keadaan ni membenarkan kalau rasa kan tak buat gitu dah sedikit juga. Boleh. Tok cuma jangan main-main lah. Kalau boleh jangan, kalau boleh. Cuma kalau tak boleh tahan dak nampak Lepas gitu keadaan lagu tu. Kalau macam buang air besar tak boleh. Sebab melibatkan banyak perkara tu. Hak ni misalnya kalau mazhab Hanafi mutah. Mutah ni batal semaya. Blokok. Batal semaya. Kalau lagu tu ataupun darah hidung dibatal semaya mengikut dia. Mengikut mazhab dia lah. Batal lagu tu, kes-kes lagu tu boleh lah, tidak ketuk saja. Kes-kes yang kecil lagu tu. Kalau kita nak ayat tadi, kalau kita tak tahu kan kadang-kadang asal ni lah. Sebab tu kalau belajar ni kita tahu. Misalnya semaya kan, sunnah banyak tu semaya atas kenderaan. Tapi kita tak buat. Kita tak buat. Padahal banyak dalam hadis tu. Tak menghadap kiblat pun tak apa. Semaya.
atas unta, atas hema semaya. Kereta dia lagi sedap lagi. Lagi cuci lagi. Apa tak dibuatnya? Boleh buat. Kena mengingat. Bila kita tahu ni kata, dia tak kecek, dia tak paling pun kita. Kita jangan kata sombong tak boleh. Boleh jadi dia semaya. Tu kita kena tahu. Nak baik, nak dengar orang pandai, orang ngaji ni pun kita kena tahu juga. Kalau kita tak tahu, kita skor macam-macam ke dia. Padahalnya dia buat benda molek. Kalau kita tahu pun, kita pun boleh buat lagu tu. Jadi bila misal bawa kereta, boleh semaya. Jangan duk paling kursi lah, duk akak tangan. Tapi sebenarnya kalau akak tangan boleh semaya. Boleh. Semaya sunat boleh lagi. Buat akak tangan tu. Cuma kecek tak boleh lah. Sunat lah maya fardu tak? Tak boleh. Semaya sunat lah. Semaya fardu ni kalau kita boleh turun, kena turun. Tak boleh. Kecuali atas kapal terbang tu. Ataupun kapal laut. Tak boleh lah. Tu kena mayar satu. Tak apalah. Jadi bagi dia pegang ni. Selagi dia tidak berwuduk. Lepas tu dia kata, lepas tu demo apa hemat. Kalau nak kira kan, berhadas ni buah air besar, buah air kecil. Tengok hadis Abu Hurairah. Bila orang tanya apa hadas itu, Abu Hurairah kata ketuk. Hak tak bunyi ke, hak bunyi ke tak cak. Dia sebut tu apa? Ni isyarat kepada batal wuduk yang ringan. Sebab-sebab yang membatalkan wuduk yang ringan. Isyarat kepada hak tu. Dia tidak royak. Hak ni orang tanya ni kalau datang masjid. Takkan orang nak berak atas masjid. Tak payah royak dah hak tu. Kalau royak hak ni, sebab tu kita sebut ni. Dia ada nota nombor 6 ni. Abu Hurairah mengemukakan hanya 2 saja contoh. Hadas. Hadas maknanya perkara yang membatalkan wuduk. Padahal masih terdapat banyak lagi bentuk hadas yang lain. Semata-mata untuk menyatakan yang biasa dan yang kerap berlaku. Kalau dalam masjid, sebab orang itu tanya dalam masjid. Kalau dalam masjid kan ni hak biasa berlaku. Sebab orang tak kecing dalam masjid kalau hak erti. Tapi hak ketuk boleh berlaku. Hak tu lah paling banyak berlaku. Kalau berak, orang tak berak. Kalau hak erti, sebab tu. Atau kerana berpada dengan menyebut yang ringan daripada yang berat. Yang ni iktifa'an bidzikril akhaf anil aghlas. Berpada dengan menyebut hak ringan daripada hak berat. Kalau setara ketuk tu pun kena ambil air semaya dah kan, batal dah. Kalau berak lagilah. Gitu. Dia sebut hak ringan. Mana setara hak ringan tu pun kena dah. Hak berat, orang yang cerdik dia akan faham sendiri. Hak berat lagilah. Membatalkan semaya. Tetapi oleh kerana soalan ini dalam masjid, sini tak sebutlah, tempat lain ada sebut. Ini soalan di dalam masjid. Dan hak dalam masjid biasanya berlaku kepada dia ketuk. Hak tu hak biasa. Hak biasa tak boleh nak kawarnya. Tapi bukan maksudnya ketuk saja. Hak lain-lain, hak ringan-ringan supaya tadi. Ini menunjukkan selagi dia tidak berwuduk tu, bagi orang yang terima masalah bina ala salah tadilah, dia pegang dengan hadis ni, selagi tidak berwuduk, yang ni dalam perkara-perkara ataupun kerana perkara-perkara yang ringan seperti ni. Seperti ni. Ketuk tu. Kalau berak tak termasuk. Sebab berat tu. Berat tu. Dan memerlukan perbuatan yang banyak. Dan dia perlu pergi ke tempat yang kotor. Misalnya nak kencing, nak apa tu, perlu pergi banyak perkara tu kena buat tu. Tu tak termasuk. Jangan pula maka bawa pula kata dah. Jadi boleh berlaku. Ada tidaklah begitu. Dia ada cara dia. Ada cara dia. Dia ada orang yang ni kemudahan bagi orang yang bermasalah kan. Zaman sekarang ni ramai orang bermasalah angin. Ada hak sedawa, kalau sedawa tu tak apa, dia tak batal wuduk kan kita kata. Hak pasal ketuk tak tahan lama. Mana orang mana? Kalau tak ambil pendapat orang mudah ni, sakit orak lagi tua-tua kan? Tua-tua. Mari kena mayas tak mula pula. Saat ni nak habis dah, tak boleh nak tobik. Kan ada kemudahan. Kalau kita katakanlah, kalau sebab tu dalam masalah fiqh ni, masalah agama ni, kalau kita tak buat, kita tak nampak pun, kita jangan pandai lekeh benda tu. Mungkin kita tak serah lagi sebab kita tidak menghadapi benda tu. Pendapat ni dia ada ni macam-macam ni untuk kemudahan kita. Untuk kemudahan kita. Jadi kemudahan tu kita ambil lah. Ni mudah untuk kita. Barulah ada faedah.
Jangan kita kata apalah lagu tu pun boleh tak molek. Jangan. Kita tak jumpa lagi, kita katalah. Kalau dah kita jumpa, barulah ni rupanya kelebihannya. Gitu. Abu Hurairah, orang tu pun tanya, apa hadas itu? Apa yang dimaksudkan dengan hadas itu? Sebab hadas ini banyak makna dia. Ihdath ini banyak makna. Satunya dengan makna melakukan perkara yang membatalkan wuduk tadi. Satu lagi ihdath ini dengan makna mengadakan perkara bid'ah. Itu ihdath juga, hadas juga. Jadi apa maksud di sini? Ataupun hadas tu kan banyak. Hadas tu kan banyak, dia tahu dah berak gapo kencing tu hadas. Jadi kamu kata di sini tidak diterima sembahyang orang yang berhadas selagi dia tidak berwudu atau sehinggalah dia berwudu. Hadas lagu mana maksudnya kalau dalam masjid ni duduk tengah sembahyang misalnya. Tu Abu Hurairah kata kentut. Hak tu hak maksud hadas di sini. Tapi dia tidak menafikan hak lain itu sebagai hadas. Cuma jawab begini ni berdasarkan keadaan. Berdasarkan keadaan pertanyaan itu. Ini menunjukkan bahawa pertanyaan, jawapan ni kita boleh sesuaikan dengan soalan tu semata-mata. Tidak luah pun tak apa. Tidak pergi jauh. Walaupun boleh jawab lagi, banyak lagi jawapan dia. Tapi sekadar yang perlu saja tu, berkenaan saja boleh kita jawab. Seperti Abu Hurairah jawab sini. Bukan makna kita boleh buat kesimpulan di sini, maknanya bagi Abu Hurairah dia ni saja hadas. Jadi kalau berak tak. Itu cara orang tak reti. Orang cerdik tidak lagu tu. Orang cerdik ni sebab tu kita tengok dalam syarah-syarah hadis dia kata iktifaan bi dzikril akhaf anil aghlas. Berpada dengan sebut hak ringan. Tak payah sebut dah hak berat. Kalau hak ringan tu pun setara tu dah. Hak berat lebih-lebih lagi lah. Min babil aula. Orang panggil min babil aula. Sebut dalam Quran ke apa kan? Tak ada larang sepak mak ayah. La taqul lahumā uff. Gitu je. Jangan kata uff je kepada mak ayah. Sepak tak ada. Tapi kita boleh faham kan, orang yang bijaksana, yang cerdik boleh faham. Setara uff tu pun dia tak wid dah, haram dah. Sepak lagilah. Kita faham gitu kan? Hak ni pun lagu tu. Hak ni pun lagu tu. Sebab sahabat-sahabat ni dia belajar Quran dengan sunnah ni dengan Nabi. Lagu mana? Lagu tu dia guna kaedah tu juga. Kaedah cerdik lah orang cerdik. Orang cerdik kadang-kadang tak kecek banyak. Kalau nak royak banyak. Dah tak ada kena-mengena pun sini dalam masjid tak kalah tempat orang berak. Gitu. Tak apalah. Babu fadlil wudu wal ghurrul muhajjalun min atharil wudu. Ini dalam setengah nuskhahnya begitu. Dalam setengah-setengah nuskhah Bukharinya, babu fadlil wudu wal ghurril muhajjalin min atharil wudu. Bukan wal ghurrul muhajjalin. Tetapi wal ghurril muhajjalin min atharil wudu. Ini adalah berdasarkan sesetengah nuskhah. Kedua-duanya boleh, tak jadi masalah. Tak salah. Boleh pakai kedua-duanya. Kedua-duanya molek. Baik. Sekarang ni Imam Bukhari nak cerita pula. Nak cerita pula tentang kelebihan wudu. Apa kelebihan wudu? Dan ghurrul muhajjalun. Siapa ghurrul muhajjalun? Kalau kita kata wal ghurril muhajjalin, bermakna dari segi nahwu lah sikit waw itu ataf kepada al wudu. Ataf situ. Yani babu fadlil ghurril muhajjalin. Gitu. Kalau kita kata wal ghurru, dia tidak ataf ke situ. Mana dia ataf kepada fadli. Fadli di sini fadli setengah-setengahnya bab fadlul wudu'i. Begitu. Wal ghurrul muhajjalun. Jadi makna waw itu ataf kepada fadlu. Tapi sini dia sudah berbaris dah ni. Kita nampak gitulah. Kepada orang yang ngaji sebenarnya baik tak ada baris. Kepada orang yang ngaji sebenarnya baik, orang tak ada baris. Sebab apa? Dia tahu lagu ni boleh, lagu ni boleh, lagu ni boleh. Kalau lagu ni maksud dia lagu mana? Kalau lagu ni maksud dia lagu mana? Kalau kita bubuh baris selalu,
jadi terikat dengan hak tu sah. Cumanya payahlah kepada orang hak tak erti kan. Tak ada baris ni payah. Kepada orang hak erti, dia ada beza tu. Kalau ataf sini makna dia gini. Kalau ataf sini makna dia gini. Beza, tak serupa. Tak apalah, kita tidak nak pergilah kepada halu-halu gitu. Sini sekadar nak ayatnya kelebihan wudu. Kalau nak tahu kelebihan wudu, tengoklah al-ghurrul muhajjalun min atharil wudu. Al-ghurrul muhajjalun, orang yang berseri-seri muka dan anggota-anggota wudu dia tu berseri-seri tu apa? Sebab wudu tu lah. Itulah kelebihan dia. Nak tahu kelebihan wudu, tengok hadis sebut wal ghurrul muhajjalun min atharil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang berseri-seri di pada mahsyar besok, siapa dia? Iaitu orang yang ambil air sembahyang. Orang yang ambil air sembahyang. Orang yang ambil air sembahyang tu, apa maksud? Maksudnya orang sembahyang. Sebab kalau tak ada air sembahyang, tak usah sembahyang tadi. Sembahyang tak diterima kalau tak ada air sembahyang. Ambil air sembahyang tu untuk apa? Untuk sembahyang. Maknanya dia situ. Maknanya orang yang bersembahyang tu besok berseri-seri. Dia nak pergi situ. Sebab dia nak sembahyang, dia kena ada air sembahyang dulu. Tapi berseri-seri tu di mana? Di bahagian anggota wudu. Sebab tu dia ada kaitan dengan wudu. Tetapi maksud sebenarnya sembahyang tu. Hak maksud asalnya nak cara bab wudu ke apa ni sembahyang itu maksudnya. Hak ni jalan dia saja. Dan dalam hadis yang lain ada sebut dalam neraka, orang yang masuk neraka kan, orang Islam lah yang masuk neraka, dia anggota dia sembahyang tu tak makan, api neraka tak makan. Misalnya tangan tempat dia letak kan, sujud kan, tak makan. Dahi tempat dia letak tak makan situ, walaupun makan hak lain, kena hak lain, tu tak. Sehingga orang-orang yang nak bui syafaat, malaikat kau siapa kau, dia boleh kena. Ni orang, ni Islam, ni tidak Islam, dia boleh kena. Dia kena daripada tu lah. Semaya di sini dia sebut. Di sini sebut air semaya. Dia ada kaitan rapat di situ. Hak maksud sebenarnya semaya tu. Tetapi semaya tu kan tak boleh tanpa air semaya sepertinya dalam bab tadi. Hak ni lah puncanya. Hak ni punca. Ia jadi sah semaya tu. Ia jadi anggota wuduk tu tak makan gapo. Apa ni anggota semaya tadi. Kalau orang tu tak berwuduk dia semaya, tak jadi makan sepotula. Ini menunjukkan secara tidak langsung dia ada kelebihan wuduk tu. Dia ada kaitan rapat dua tu. Dengan sebab itu kita kena jaga molek lah. Benda-benda ni kena belajar sungguh. Sebab dia berkait dengan sembahyang kita. Kalau tidak, tak ada guna. Sembahyang pun tak jadi. Hak kata kelebihan orang yang bersembahyang, anggota yang dia sembahyang tu tak kena neraka tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab sah wuduk dia. Kalau tidak, tak jadi, tak kira. Itulah kelebihan wuduk. Walaupun ia tu bukan matlamat hak asal, tetapi setara tu bendanya. Sehingga sembahyang tu tidak diterima. Fadlil wudu, kelebihan wudu. Lepas tu kalau kita tengok kelebihan wudu yang lain tu banyak dah. Kalau nak tengok dari segi kelebihan wudu tu, di sini kita tidak nak sebutlah. Sebahagiannya baru ni sudah sebut dah kan. Dari segi hikmat dia gapo tu sudah sebut dah. Di sini cuma nak sebut dari segi kelebihan hak seksa. Kelebihan hak seksa iaitu al-ghurrul muhajjalun min atharil wudu. Kita kata, baik, kalau kesan ini, kesan dia berseri-seri ni kerana wudu, apa orang dulu kan wudu juga, ada dah wudu ni. Dalam hadis dia sebut, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umat aku akan diseru pada hari kiamat nanti dengan ghurran muhajjalin. Ghur muhajjal, ghurran muhajjalin, akan dipanggil, disebut begitu. Mana puak-puak ghurrun muhajjalun? Dia dipanggil gitu, disebut gitu. Sebab kita ni lah panggil nama kan. Panggil nama kumpulan. Dipanggil nama, ni dia ada panggil nama lagu ni. Menunjukkan keistimewaan tu. Ada nama lah. Ada keistimewaan sehingga disebut khusus begitu pada hari kiamat nanti. Tetapi ini kan wuduk ni bukan khusus dengan kita saja. Kita tengok dalam Bukhari ni sendiri akan datang, kita akan jumpa
Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim kan, bila raja tu ambil dia, nak jahat lah kiranya, nak buat tak boleh kepada dia, dia ambil air semaya dulu, minta nak semaya. Dia ambil air semaya, ada air semaya, menunjukkan dulu pun ada air semaya. Kisah Jurej, Jurej hak dituduh dia tu kan sebagai berzina kan, dia pun ambil air semaya juga. Dalam kita ada juga, sedangkan dia tu cerita orang dulu. Maknanya apa maksud ni? Dan kalau kerana wuduk ni hak dulu pun ada juga. Apa jadi alamat khusus kepada umat Muhammadnya? Sepatutnya umat dulu ambil air semaya pun dipanggil lagu ni juga, dan berseri-seri lagu tu jugalah. Lagu mana? Di situ ulama-ulama bahas. Dia kata hak maksud ambil air semaya tu memang ada ambil air semaya, tetapi dia akan jadi berseri-seri dengan seri yang khusus ini hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hak tu pun dia ada seri juga, seri lagu lain, seri khusus lagu ni tanda memang hak ni umat Muhammad. Beza daripada hak dulu, walaupun dia ambil air semaya juga, tapi ada beza, boleh kenal pada masa tu. Itu maksudnya. Bukan maksud hak tu puak-puak tu gelap belaka, jadi serupa dengan hak kafir, hak tak ambil air semaya. Bukan. Mana seri tu berbeza. Sebab kita tengok tanda lah. Tanda. Hak ni puak-puak kita. Hak pergi Mekah. Ni puak-puak kita. Dia ada pakai kan? Ada pakai lencana dia tu. Ni puak-puak kita. Tengok bendera tahu dah. Ni puak-puak kita duduk situ. Gitu. Ni pun lagu tu juga. Dia ada tanda lah. Hak ni tanda khusus dan disebutkan secara istimewa. Ada juga yang mengatakan tak, seri ni khusus dengan umat Muhammad saja, umat lain tak ada walaupun dia ambil air semaya. Lepas tu adakah dia serupa dengan orang kafir? Tak serupa, kena kod lain lah, kod ni tak, walaupun dia ambil air semaya. Tapi mereka tidak akan jadi berseri-seri anggota wuduk. Tapi mereka tahu dia ni orang Islam, dia ni pengikut setia Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi itu, Nabi ni, melalui alamat lain lah, bukan alamat ni. Alamat ni khusus dengan umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Hak tu molek. Hak tu molek. Pendapat tu tak apalah. Min atharil wudu, ini kerana kesan wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa-siapa nak panjang ghurrah dia, seri dia tu bolehlah buat. Bolehlah buat. Apa maksud memanjangkan ghurrah? Ghurrah tu asal dia, asal makna dia putih di dahi kuda. Putih di dahi kuda. Muhajjal iaitu putih di kaki kuda. Dia orang yang biasa dengan kuda ni, dia tahulah tanda. Kuda molek, kuda tak molek. Sebab kita lah kalau biasa dengan kuba, kau biasa dengan lembu, kau biasa dengan, kita tahu. Orang yang ayah sabung tu, dia tahu. Sama tu cara sama. Ayah sabung dia tahu. Oh, hak ni besar ni, kata dia. Dia tengok kaki dia tahu dah. Hak ni kalau pakoh kena selalu susuh ni. Dia boleh kata lah, sungguh. Dia pandai sisik dia lagu ni dia. Orang hak pandai. Orang Arab dulu kuda ni memanglah ada belaka. Dia tahu. Hak ni hak mahal, hak ni hak molek. Tuhan buat orang pun lagu tu kan. Orang pun lagu tu juga. Dia ada rupa lagu ni. Memang dia ada keistimewaan ni. Sebab tu orang yang reti ilmu firasat lagilah. Ilmu qiyafah, ilmu firasat lagi dia tahu. Hak tidak gitu pun kadang-kadang kita nampak. Daripada gerak-geri seseorang tu kita nampak dia ni kalau kita ni orang padas silap, kita tengok dia jalan kita tahu dah dia pandai ke tidak. Kalau lah misalnya lagu tu orang sampai dulu tak tahu pasal kereta, kita kalau hak tahu pasal kereta tahu benar kan, sebab kita hidup di zaman kereta. Jadi kuda ni lagu tu memang kuda kalau lagu ni molek, tanda molek. Jadi manusia pun kalau hak tanda lagu ni molek lah. Kemudiannya bahasa tadi diguna, perkataan tadi untuk setiap yang menandakan sesuatu yang molek, yang istimewa, yang lebih gitu. Bukan maksudnya jadi putih sepuluh kuda tu jadi sepuluh bala gitu pula.
Tidak gitu maksud sini. Jadi nampak berbeza daripada yang lain, terpilih daripada yang lain. Itu maksudnya sini. Sesiapa memanjangkan ghurrah saja dia sebut sini. Dia tidak sebut memanjangkan tahjil. Apa? Tahjil ni hak kaki tu, ghurrah ni hak dai. Dia kata sesiapa yang nak panjang seri di wajah dia, bolehlah. Dia tidak kata pula seri di anggota lain, di tangan kaki. Dia tak kata. Apa? Tak apalah. Kita tengok sini. Memanjangkan ghurrah tu, yang dimaksudkan di sini nombor 7 tu, dengan membasuh tangan hingga ke ketiak serta bahu, dan membasuh kaki hingga ke lutut. Itu salah satu makna dia nya. Salah satu makna. Hadis ini juga menyatakan harus naik ke atas bumbung masjid. Naik atas bumbung masjid boleh untuk sesuatu keperluan lah. Syarat dia seperti kita sudah tulis itulah. Jadi tak apalah tu. Hak naknya maksud italatul ghurrah tu apa maksud? Dia sebelum kita bicara tu kena sekara lagi. Iaitu ghurram muhajjalin min atharil wudu. Sekat tu semua sepakat. Semua sepakat. Sebagai kata-kata Nabi SAW. Tapi faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Hak ni tak sepakat. Hak ni ada kata ini kata-kata Abu Hurairah, bukan kata-kata Nabi. Tapi ada yang kata ini kata-kata Nabi. Kalau yang terima ini sebagai kata-kata Nabi, maknanya tak apalah, hadis ini marfu' semuanya orang panggil. Gitu. Tapi kalau kita ambil kira orang yang mengatakan hak sekat ni, hak ujung ni adalah kata-kata Abu Hurairah, maka hadis ini dalam istilahnya orang panggil hadis mudraj. Hadis yang sebahagian isi dia itu bukan kata-kata Nabi, tetapi kata-kata orang lain masuk sekali sehingga boleh mengelirukan. Sehingga orang yang tak sekali baca kan kita ingat ni hak Nabi. Yakin betul kalau lagu tu, kau tidak. Itu mengelirukan. Itu orang panggil hadis mudraj. Sebab apa? Kalau kita tengok ramai lagi perawi-perawi daripada Abu Hurairah ni 10 orang hadis ni. Seorang Nu'aim Al-Mujmir ni seorang je ada sebut ni, hak ujung ni. Hak lain tak ada sebut. Sekatu je. Ghurram muhajjalin min atharil wudu. Sekatu. Atas dasar satulah ramai juga ulama yang mengatakan hak ni adalah tafsiran. Apa yang difahami oleh Abu Hurairah, hasil ijtihad dia daripada hak Nabi SAW kata tu. Hak ni kata-kata dia, hasil ijtihad dia, bukan hak Nabi SAW kata. Bila bukan hak Nabi SAW kata, ini hanya ijtihad ataupun pendapat sahabat, maka kita tidak terikat sangatlah. Tidak terikat sangatlah. Apa lagi kita nak pakai dengan makna serupa yang dipakai oleh Abu Hurairah tu, tak terikat. Kita tak seterikat dengan dia pun tak apa. Gitu. Cuma Abu Hurairah faham gitu. Sebab wuduk ni kita kata basuh tangan hingga ke siku. Itu tahu dah. Semua orang tahu. Tak akan basuh tangan hingga ke lengan saja, tak sampai ke siku. Kalau lagu tu tak sah. Semua kata tak sah. Mesti dah kat siku. Ada kalau lebih daripada siku ni mana? Nak gimana? Hak lebih. Nak gimana? Mestilah pak kata. Dia faham kan? Hak dia faham tu betul. Kalau kita kata hak ni hak dia, tidak hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak dia faham tu betul. Nak suruh panjanglah ke mana? Alah gini tak boleh gidah. Alah ke ujung tangan tu tak boleh gidah. Alah ke ujung kaki tak boleh dah. Alah kata boleh. Alah kata boleh. Bila alah kata boleh, nak panjang sekat mana? Ni kan orang panggil tangan. Memang dalam Quran sebut apa ni? Wa aydiyakum ilal marafiq. Itu nak ayat had yang sekurang-kurangnya untuk sah air sembahyang tu. Tetapi kalau kita tambah lebih lagi, sebab wa aydiyakum, basuh tangan dia ayat, basuh tangan. Tangan ni hak mana? Tangan belakang ni. Ni bahu-bahu ni. Kalau sekat ni orang panggil tangan belakang. Jadi boleh lagi. Jadi kalau kita panjang sekat, kalau sekat ni pun maknanya istimewa. Kalau ni lagilah. Dia faham gitu.
Kalau kita terima ini hak Nabi SAW, lagilah molek. Tetapi oleh kerana ulama-ulama dia pertikaikan bahagian ni, dengan sebab itulah ulama-ulama mazhab lain tak terima ni. Syafi'i terima. Dia kata memang sunat. Memanglah sekat ni, semua kata sekat ni, tapi sunatlah kata ni. Dasarkan hadis ni. Sebab dia kata Abu Hurairah takkan dia nak kata pendapat dia sendiri benda lagu ni. Panjang ni apa ni, berdasarkan kita boleh fikir ke benda ni panjang lagu mana, seri lagu mana, kita tak boleh fikir ni benda akhirat belaka ni. Mestilah dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu dia pun kata memang boleh ala kata. Dia faham. Tapi ulama lain tak sih. Imam Malik kau, Imam Abu Hanifah kau, imam lain tak sih. Sebab apa? Dia kata ni hak Abu Hurairah faham. Hak Abu Hurairah faham tu tidak semestinya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak betul lagu. Dan hak tu hak jadi tak mesti lagu. Italatul ghurah tu maknanya ambil air semaya dengan betul. Dengan sendirinya bila sapa sekat siku tu, kalau lebih sikit, yalah dah tu waktu. Masuk dah tu. Sebab apa dia kata? Sebab dalam banyak-banyak perawi daripada Abu Hurairah ni seorang jadi riwayat aku. So, yang kedua Abu Hurairah sendiri dia amal ni, tapi dia amal dia nusuk. Dalam keadaan nusuk. Sebab tu dia mau kata, tak sedap ni apa lagu ni? Dia nusuk, dia naik atas masjid. Dia tidak ambil sembahyang bawah dekat orang ramai-ramai ada. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada budak-budak pergi tengok. Budak-budak bergitar. Bapa dia naik ambil air sembahyang. Dia pun marah. Hai, budak-budak ni, apa ni? Dia marah. Dia marah. Sebab apa dia marah? Ulama-ulama ni hak tak terima tadi dia faham. Dia kata sebab ni ijtihad dia. Hak ijtihad dia ni dia tak seikat orang dengan ijtihad dia. Hak ni pendapat dia. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tidak betul, tak apa. Itu hasil ijtihad dia. Sebab tu dia buat nusuk. Dan bukan sunnah, hak sebenar. Hak sekala Nabi SAW buat tidak lagu tu. Kalau dia buat lagu ni depan orang ramai, boleh jadi orang ingat ni hak Nabi buat lagu ni semualah. Sedangkan tidak begitu. Sebab itu dia nusuk. Maknanya kalau benda tu seseorang tu tidak yakin, tidak kuat mana, boleh mengelirukan orang, dia jangan buat depan orang. Buat suku tak apa, boleh. Itu kelebihan ahli ilmu. Dia tahu. Ni kalau dia royak, buat geger tak ada pasal. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang alim, kadang-kadang dia tak royak. Tok Peti Ajino dulu dia kata lagu tu dah. Orang kata ni Ajino kata dia. Tadi Tok Peti dia kata. Ada ni payah nak kecek dengan orang ni payah. Dia tak faham. Waktu dia qana kok macam-macam pula dia kata. Mazhab baru lah macam-macam, ajaran sesat lah macam-macam. Dia tak faham, kita ayat pun dia tak faham, kita ayat dah pun tak faham lagi dah. Tak ada bahasa. Baik kita pakai sendiri. Dia kadang-kadang orang alim ni gitu. Dengan sebab itu orang ramai ni pun dia mesti bersikap terbuka. Barulah senang. Jangan kita buat seperti orang zaman dulu, orang tak boleh baca dulu. Zaman sekarang ni sudah tidak lagu tu, sepatutnya kita boleh royak dah. Patimat. Bukan royak habis kan, royak. Ni mazhab ni. Tak ikut sudah. Jangan kata apa. Kita tak ikut. Orang berjuta-juta duk ikut tempat lain. Dia kena duduk situ. Barulah senang. Demo tu apa dia tak sepakau ni, dia tengok Abu Hurairah pun dia tidak buat depan orang ramai. Apa dia tidak buat depan orang ramai? Kalau memang ini sunnah, sepatutnya dia buat depan orang ramai lah. Ni dia takut. Sebab ni hasil ijtihad dia. Dia takut orang anggap ni sebagai sunnah. Sebab tu benda ni jangan sampai kita mengelirukan sehingga orang ingat ini sunnah. Padahal benda tu tak ada dek pun, pendapat je. Jangan lagu tu. Tengok sahabat, dia beringat. Kalau siapa orang keliru, dia tak sih. Jangan tergugak sunnah tu, bias ni sunnah. Hak ni pendapat kita, tak apa. Kita boleh bagi pendapat, nak terima hak lagu mana-mana tak apa. Tapi hak sunnah sekat. Jangan mana-mana. Takut tak kena. Mana kita yakin, kalau ijtihad tidak yakin dah lah. Cuma kalau betul boleh dua pahala. Kalau salah tak dosa, boleh sah. Ini dia ijtihad. Tak apalah. Dan di sini dalam hadis dia sebut ghurrah. Apa dia tidak sebut tahjil? Sebab tahjil ni pada kalau kuda tu kaki depan kaki belakang.
Kalau manusia kat tangan, kaki. Situ hak boleh tahjil. Hak tu memang jelas dah boleh tahjil. Tak payah sebut dah. Cuba tu. Kalau daripada hujung tangan ni memang tak boleh. Ada gini memang boleh. Ni orang panggil tangan lagi. Memang boleh. Tak payah sebut dah hak tu. Hak perlu sebutnya ghurrah. Muka ni nak pelebih kat mana? Muka ni nak pelebih kat mana? Nak panjang lagu mana? Muka. Sebab tu dia sebut ghurrah. Sebab hak ni yang mungkin timbul kemuskilan. Hak muka. Sebab orang panggil muka ni yang mana? Muka ni apabila kita berdepan gini, kita nampak tu. Itulah muka. Baru ni kita sebut dah sikit kan. Hak dalam hidung tu tidak muka. Hak dalam mulut tu tidak muka. Dalam mulut orang panggil. Jadi kalau hak tidak nampak, kalau dalam keadaan biasa kita tutup mulut, orang nampak sekat mana? Sekat tu. Sebab tu dia ada khilaf pula. Tentang apa ni hak berkomo kau isap air ke hidung kau, dia ada khilaf pula situ. Sebab apa? Dia kata itu tidak muka. Muka ni sekat hak nampak. Hak zahir. Bila kita berdepan, sekat mana hak nampak? Sekat tu. Apakah maksud memanjangkan ghurrah muka ni? Basuh tu sampai kata kepala, masuk ke dalam bahagian kepala. Lepas tu ni hak tak tumbuh rambut ni muka lah. Lepas pada hak tumbuh rambut tu kepala lah. Sampai ke atas tu. Dan kalau bahagian tepi ni sampai ke telinga, dan kalau bahagian bawah ni sampai ke tekak. Apakah itu maksud italah ghurrah di sini? Bagi orang-orang yang terima tu, dia kata memang begitu. Maknanya ambil air sembahyang ni basuh sampai sini sikit. Kalau nak kiranya sekat ni lah. Sekat dagu ni. Bawah tu tak pernah tak rapat dah, tekak dah orang. Sekat dagu ni. Misal orang perempuan pakai kain tudung, sekat ni. Sekat tu lah muka. Ni apa ni orang panggil anak telinga. Sekat tu. Tak masuk telinga. Dahi masuk dahi. Orang hak tak ada rambut tu tak kira lah. Kira sekat hak biasa ada rambut lah. Kira sekat ada rambut. Biasanya tumbuh mana setakat tu lah. Tu mukanya. Kalau kita wajah dalam bahasa Arab dia panggil faghsilu wujuhakum. Muka. Wajah itu mana gap dia? Apabila kita duduk depan kita nampak gap. Hak depan. Itu wajah. Muka. Bahasa Melayu kita panggil muka. Tapi kalau bahasa Arab ni apa wajah tu orang panggil wajah. Kita boleh royak bahasa Arab. Sebab duduk depan. Hak mula-mula sekali orang tengok tu. Dan hak puas hati tengok hak tu. Kalau tak tengok hak tu tak puas hati. Hak tu hak muka, hak depan. Tapi kalau orang tanya bahasa Melayu kita nak. Apa orang panggil muka tu muka, tak boleh nak royak. Tapi kalau kita reti bahasa hak asal dia, maknanya kena reti bahasa hak asal lah. Menunjukkan itu bukan bahasa kita asalnya. Kalau bahasa kita reti, tahu. Kalau bahasa asal dia, muka tu muk. Bahasa Sanskrit. Mana dia depan juga. Bahagian depan. Sebab kalau tubuh kita ni, bahagian depan, orang nak tengoknya muka tu. Sebab tu orang panggil muka. Dia lebih kurang dengan bahasa Arab juga. Tu latar belakang dia. Dari segi bapa dipanggil gitu. Tak apalah. Itu sebab dia sebut ghurrah. Sebab ghurrah ni tidak nampak jelas dari segi bahagian dia. Sebab kalau kita kata muka, sekat tu lah. Kalau tangan, dia orang panggil tangan lagi. Kaki, betis ni pun orang panggil tak kaki lagi. Tapi kalau muka, sekat tu lah. Kalau pergi lebih sikit, bahagian lain dah. Tekak dah. Hak ni telinga dah. Hak ni kepala dah orang panggil. Orang tak panggil muka dah. Sebab tu dia sebut ghurrah. Orang yang terima hak ni sebagai hak Nabi SAW, dia kata penggunaan dia tu. Macam Imam Syafi'i. Penggunaan ghurrah tu, dia pilih perkataan tu menunjukkan dia ni tinggi. Nabi sesuai dengan Nabi ni. Ini bukan kalam Abu Hurairah. Hak Nabi SAW sendiri ni, hak ni. Sebab apa? Dia tidak pilih faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu ataupun wa hajalatihi. Dia tak sebut gitu. Dia sebut ghurrah saja. Ini menunjukkan orang bijak kecil. Abu Hurairah pun pandai juga, tetapi Nabi SAW lebih sesuai lagi. Sebab apa? Sebab Nabi dia kecil tu memang dia pilih bahasa tu memang kena tepat. Hak ni hak orang muskil ni ghurrah. Tahjil tu orang tak muskil. Bahagian kaki tangan tu orang tak muskil. Hak muskilnya hak ni. Hak tu dia sebut.
menunjukkan lebih molek. Walaupun hak disebut dalam Quran itu adalah had, tetapi kalau kita pelebih sikit, itu adalah molek. Itu adalah molek. Kita pelebih bahagian muka, itu adalah molek, lebih yang meyakinkan. Orang-orang yang kata muka ni sekat tu saja. Bahkan ada yang mengatakan ni bahagian ni kan, lepas pada ni saiben, lepas pada ni bukan muka dah. Muka ni sekat saiben tu. Baik, bagi demo hak kata gitu pun, dia kata kalau basuh pakai lip belakang molek dia kata. Kalau kita ambil hak tu lah, ambil hak paling molek, hak tak ada khilaf. Alah ke molek tu tak apa. Hak molek je gitu. Jangan ambil hak tak molek. Sebab makanan lah kita pilih hak molek kan. Kalau nak kira mazhab Hanafi, tak ada tempat ninah pun tak apa maya. So, tak baca kau satu senyap duk alik belakang tu. Kau satu tak baca. Sah semaya. Tehah pun tak baca. Sah semaya. Bagi dia. Tapi apabila kita nak guna untuk kita, sebab makan kedai kita pilih hak tak tutup molek kita tak sih. Ini semaya pun kita pilih hak paling baik. Siapa yang kata sapu dua lah rambut boleh dah. Sapu kepala. Tapi ada hak kata tak boleh. Kena sapu semua. Kalau tidak tak sah semaya. Siapa tak sah, dia kata lebih baik kita jaga hak tu, kita jaga hak paling molek sekali. Buat tu. Itu faedahnya. Kalau kita belajar hadis ni bukan makna nak ambil hak senang dah. Ambil hak paling molek, hak paling sempurna. Dalam semua tu hak tak ada khilaf kepada dia. Hak ni semua kata, walaupun dia kata sekat ni yang muka ni. Tapi kalau kita tambah lagi, dia kata lagu mana jadi kurang ke? Tak. Dia kata molek juga. Jadi kita pakai hak tu. Kita pakai hak tu. Bab man la yatawadda min asy-syak hatta yastayqina. Nak berhenti sekejap je. Ada. Wallahu a'lam. Kalau kisah itu panjang kan. Sebenarnya yang rajih mana manisa ta'minkum tu mana kata-kata Abu Hurairah lah. Tak. Kata-kata Nabi SAW. Ana berpendapat begitu sebab Imam Bukhari dia mari hak tu. Dan Nu'aim al-Mujmir walaupun dia seorang, tapi dia tu orang thiqah. Ziyadatul thiqah maqbulah. Mengikut kaedah hadisnya, tambahan orang yang thiqah kita boleh terima. Dan tidak jelas kalau kita tengok ayat dia tu nampak kebijaksanaan dia tu. Dan ini nampak macam bercahaya lah supaya hak sebelum tu juga. Orang yang kasih terima tak apalah, biarlah. Ya. Soalan ni dulu. Ni ada soalan dah ni. Rajulun min hadal maut apa dia? Tak dipastikan. Gitu ya. Seorang lelaki dari Hadramaut gitu. Tak dipastikan. Ni berkenaan dengan air semaya juga. Adakah jadi sunnah basuh tekuk basuh leher ketika berwudu? Ni termasuk dalam masalah khilaf kebanyakan ulama tidak terima, tapi satu pendapat dalam Syafi'i, dalam Hanafi terima. Ni sebagai sunnah. Kalau ada orang yang tak terima tu, dia kata kalau ada pun dalam hadis yang menunjukkan begitu, ia menunjukkan Nabi SAW buat untuk tabrid, untuk menyejukkan saja, bukan sebagai satu anggota wudu. Tidak satu anggota wudu yang sunat. Tidak. Dia begitu. Jadi hak moleknya gitulah. Tidaklah. Tidak. Sebab apa? Dalam hak kebanyakan hadis-hadis yang sahih, yang kuatnya tak ada. Hak ada ni pun ada juga hak kuat, boleh pakailah, boleh pakai. Dengan sebab itu kita tak boleh juga tolak siapa kita kata bid'ah ke, tak kena. Sebab ada juga hadisnya. Cuma orang yang tak sepakat tu, dia kata buat gitu tu untuk tabrid, untuk menyejukkan. Seperti Ibnu Umar basuh kaki 7 kali. Jadi ada sebab lain. Hak sebenarnya 3 kali je. Gitulah kita, maknanya kalau kita buat tu ada maksud kita, tak apalah. Kalau kita anggap sebagai sunnah, sejuk pun kita, itu mesti sejuk pun kita sapu juga pasal nak dapat sunnah. Sedangkan hak ni sesuai musim panas saja. Kalau panas, jadi susah-susah pula kita kena
sapu tekuk. Jadi hak molek tak sah lah. Sebab hak lebih sahih, hak lebih kuat, hak lebih banyak tak ada. Hak tu. Tapi kalau orang nak buat tak apalah. Kalau nak buat. Bukan niat sunnah, niat saja nak. Niat saja nak sejuk. Gitu tak apa. Tapi kalau kita ingat sunnah, mana kalau sejuk pun boleh jadi kita buat. Itu benarnya. Dengan sebab itu kita kena ambil pendapat hak kebanyakan tadi, iaitu untuk sejuk saja tak apa, ada sebab. Sebab kalau basuh kaki Ibnu Umar tu ada sebab. Basuh kaki. Adakah menjadi sunnah pada setiap kali hendak solat kita baca surah An-Nas? Tak ada. Cuma itu termasuk dalam sajalah, saja ambil berkat, gitulah. Seperti Rasulullah SAW diajarkan untuk mengelak daripada waswasah, daripada gangguan syaitan, dan dia termasuk dalam muawwidhatain kan, dua surah pelindung. Boleh jadi baik untuk orang yang waswas, untuk menolak tu. Tetapi secara khusus tidak ada Nabi SAW ajar, walaupun untuk orang waswas pun tak ada. Gitulah. Tapi kalau nak buat sekadar takdir, jangan kata sunnah. Jangan kata sunnah. Hak sunnah ada tu dalam bab lain, bukan ketika nak sembahyang. Bukan ketika nak sembahyang. Hak ketika Nabi kena sihir, dia baca hak ni, Allah SWT suruh baca, Jibril suruh baca. Tu iyalah hak tu. Tapi pada ketika ni tak. Tak baca era ada iya tu boleh tu. Macam mana? Yang midday kan semua Memang. ada baca kan. Mana sebagai tidak hadis lah, tidak hadis. Sebagai doa gitu saja tak apa. Tapi dia sebut tu hadis. Tak kena tu. Hadis tu tak kuat. Tak boleh lah. Adakah menjadi sunnah pada setiap kali selesai baca Quran kita baca sadaqallahul azim? Tidak. Boleh baca saja. Boleh baca saja. Dan ada pun di dalam hadis pun ada juga sebut gitu, tapi tidak sama. Tidak sama. Dalam hadis bila dia ada baca Quran, lepas tu sadaqallahul azim, ada. Tetapi tidaklah pada setiap kali baca. Jadi ini hanya sekadar menguatkan. Kalau kita tak kata gitu pun kita percaya gitu dah kan. Yang keempatnya, ketika tu imam selesai baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka adakah sunat bagi makmum baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin? Itu pun ada khilaf. Itu pun ada khilaf. Tetapi kalau nak baca boleh. Sebab hadis, memang ada hadis pun bila baca gini bala wa ana ala dzalika minasyahidin, tapi dia tidak sebut khusus dalam sembahyang, tidak. Bila siapa-siapa baca, kita sendiri baca ke di luar sembahyang, moleklah kita kata gitu. Kalau dalam sembahyang pun tidak bercanggah. Sebab ini termasuk di dalam doa, pengakuan, apa dia, semua tu tak apa, tidak bercanggah. Apalagi ada hadis, walaupun dia tidak sebut dengan jelas dalam sembahyang, setiap kali baca di dalam sembahyang, tidak gitu. Tapi boleh baca. Bahkan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ke apa, dia kena hak tu. Ada asasnya. Secara tu pun cukup dah asas. Cukup dah. Misalnya kita kata sembahyang sunat qabliyah isyak, antara ba tu dengan qomat tu kan, itu pun ada khilaf. Begitu juga sembahyang sunat maghrib qabliyah tu ada khilaf. Tetapi bagi orang yang pakai ada, dia pegang dengan hadis lagu mana? Hadis umumnya. Baina kulli adhanain salatun liman syaa. Dia pegang tu. Antara setiap dua azan. Dua azan tu maksudnya azan dan qamat. Ada sembahyang kepada orang yang nak. Kepada orang yang nak, mana tidak wajib. Kepada siapa-siapa nak, boleh ada sembahyang. Pada setiap tu berlaku. Isya tu pun qamat dengan baik kan juga. Murid pun gitu. Dia pegang dengan umum gitu. Ada apa hadis hak lagu hak kata tak ada. Hak maghrib tu adalah juga. Ada juga. Hak isya tu tak ada. Cuma dia tak buat. Dalam senarai hak sebut Nabi buat, tak ada. Dia tak ada sebut tu. Hak isya tu. Hak maghrib tu ada. Tapi hak maghrib tu ada tu dia khilaf dari segi hak ni mansuh ke tidak. Orang hak tak terima tu dia kata ada juga dulu mansuh. Orang hak terima tu dia kata tidak mansuh. Betul? Ada hadis mansuh.
Mana? Hadis jelas menunjukkan ada mangsa. Memang ada. Ada. Dalam Abu Dawud kan kita jumpa kan? Ada. Dia jelas tu menunjukkan dulu kami semaya. Pada tu dah. Ataupun dia menunjukkan ada orang berasa pelik buat gitu. Maknanya pelik tu mana orang tak buat dah lah. Padahal dalam hadis ada. Apa tak buat? Menunjukkan mansuh lah. Gitu. Dia itu ada tanda-tanda dia lah. Kita nak tahu mansuh ke tidak tu ada tanda-tanda. Lepas tu air susu berasal dari syurga ni. Air susu berasal dari syurga, maksudnya apa nama ni? Nikmat lah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau nisbah kepada keistimewaan dalam syurga tu istimewa lah. Kalau dalam dunia ni istimewa, benda istimewa, gitulah maksudnya. Bukan maksud dari syurga tu, dari syurga sengerti, kambing tu binatang syurga misalnya, bukan maksud dari syurga sengerti. Maksudnya binatang yang layak, yang sesuai, yang akan ada di dalam syurga, dengan keadaan yang sesuai dengannya lah. Bukan serupa hak kita ni dah. Tidak gitu. Itulah lebih kurang. Ni soalan lagi yang membezakan infak dengan sedekah ni. Yang membezakan infak dengan sedekah. Infak ni umum. Infak ni lebih kurangnya sebenarnya. Kalau nak kira dari segi infak ni, dari segi makna dia, kita belanja untuk anak bini kita tu infak. Belanja untuk anak bini kita, jadi tanggungan kita tu, kita belanja kepada dia tu, itu infak. Tapi dari segi istilahnya orang tidak panggil sedekah. Tapi dari segi hadis Nabi SAW, dia kata hak lagu tu, hak kamu bubuh dalam mulut isteri kamu tu pun sedekah. Itu dari segi hadis lebih kurang lah. Tapi kalau dari segi istilah, hak kemudian ni sedekah tu lain. Bukan hak wajib lah. Hak wajib atas kita tu infak dia, tapi bukan sedekah dalam istilah kemudian ulama. Tapi dalam istilah hadis, dak tu pun dia panggil sedekah juga. Setiap sesuatu yang kita belanja lah dalam bentuk apapun sebagai membuktikan kita membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala, janji dia, pahala dia, kita buat, itu adalah sedekah dari segi istilahnya. Enggak termasuklah infak gapo tu, zakat gapo tu pun. Sebab itu zakat tu pun dipanggil sedekah juga. Innamas sadaqatu lil fuqara, itu mana zakat. Sebab ini adalah tanda bukti kita membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak dia perintah tu kita tu. Jadi sedekah ni makna lebih umum. Bahkan sedekah tu sekala-kala senyum tu sedekah kan. Buai sapah tengah jalan tu pun sedekah, lebih umum. Makna dia membuktikan kita ni ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun infak itu dia khusus dengan belanja lah. Akan nak kira dari segi makna lah. Khusus dengan belanja. Ada buai sapah tengah jalan tu tak kata infak tu. Tapi sedekah. Itu beza. Lepas tu sedekah ni dia ada dua kan. Sedekah wajib tu orang panggil zakat. Sedekah sunat tu sedekah lah. Biasanya kalau sebut sedekah ni hak sunat dalam istilah kemudian. Dalam istilah Quran tidak. Sedekah tu zakat pun sedekah dia panggil. Sebab tu dia antara istilah Quran hadis ni dengan istilah hak ulama pakai, kemudian tu kadang-kadang dia ada perbezaan. Seperti sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni hak wajib tu pun sunnah juga. Hak sunat tu pun sunnah juga. Tapi dalam istilah kemudian hak sunat ni hak tidak wajib kan. Hak wajib tu suku. Gitu. Dia ada beza. Hak ni kita kena tahu istilah. Masalah istilah. Allahu a'lam. Ada lagi? Ini ya. Lima. Ni hujung bagi tadi Ustaz sebut pasal al-solah tadi kan. Yana? Al-bina al-solah. Abu solat tu. Hujung mereka kurang ni hak tolak bina al-solah macam kau dia kata hak tu hak dulu. Cerita hak dulu. Ketika dalam sembahyang tu boleh banyak perbuatan ataupun gerak-geri boleh berlaku, ketika tu mansuh lah. Dia pakai mansuh. Orang hak terima dia kata tidak mansuh. Tu asal. Lima. Ada lagi? Ada. Ni. Oh, ini clear, tak ada apa.
Pengertian tawassul secara ringkas. Benarkah pendapat kata boleh bertawassul dengan malaikat dan nabi? Ni perbincangan panjang ni, dia kena khusus. Tapi kalau nak secara ringkas, tawassul yang disepakati lah, semua terima. Orang panggil tawassul bil a'malis salihah. Tawassul dengan amal soleh. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dalam Quran maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita beramal soleh. Bukan maknanya bila kita nak doa kita cari tok wali ke apa, kita minta dengan dia lah, biar dia minta. Bukan lagu tu. Wabtaghu ilaihil wasilah. Makna kita buat amal. Amalan itulah yang akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tawassul. Dan dalam hadis kan, dalam hadis Bukhari ni pun ada, kitab-kitab lain pun ada kan, orang zaman dulu lah, orang zaman dulu Nabi cerita, orang zaman dulu masuk dalam gua tu kan, masuk dalam gua, tutup gua tu, lagu mana lah nak tubik ni kan. Ni masing-masing kita berdoa lah, sebutlah amalan paling dia harap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut tu. Itu tawassul. Ya Allah, Engkau tahu aku ni gini-gini, aku buat ni ikhlas, tak ada kerana lain, kerana mu semata-mata, kerana kira ikut nafsu gak gini. Tapi hari tu aku tak buat kerana mu semata-mata. Dengan bertawassul dengan itulah amal soleh kita buat tadi, mintalah Tuhan. Minta dengan Allah SWT. Tapi dengan menyebutkan amal soleh kita buat, mungkin orang tak tahu, kita sipas diri, kita rasa ni lah bekal kita. Jadi kita boleh guna tu untuk cakap dengan Allah Subhanahu Taala, mengadu hal kepada dia dengan sebut kalau tu orang tidak pakai ukit tu lagu tu. Itu tawassul boleh lagu tu. Itu tawassul yang semua sepakat. Tawassul selagi tawassul dengan cara minta orang lain doa untuk kita. Itu pun sepakat juga. Boleh. Sahabat-sahabat suruh Nabi doa, minta Nabi doa. Ada kalanya Nabi suruh sahabat tu doa. Nabi suruh sahabat mau pergi Mekah tu, doa kata kat aku. Nabi kata. Itu tawassul juga. Kita tidak secara langsung melalui dia. Dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu tak apa, semua terima. Cuma bertawassul dengan Nabi, dengan malaikat, dengan orang kau semasa dia hidup, hak tu khilaf. Ya Allah, kerana aku percaya kepada Nabi gini-gini, mintalah aku bertawassul dengan Nabi, mintalah gini-gini. Nabi ada lagi. Hak tu khilaf dah setara tu. Hak lepas mati lagi khilaf. Lagi banyak khilafnya. Lepas tu dengan malaikat, dengan gitu gini, kalau tawassul tu maksudnya suruh dia minta. Kita buat pergi gapa-gapa, mujurlah cepat kita, tak ada hak tu. Kalau pergi keluar negeri kat Allah, tengok lemah, lebih kurang handu amalan orang Islam. Wak pergi kuih manis, wak pergi kubur dia, pasal pelita, pasal lapu lilak situ kan, duk joget lah, macam-macam lah minta, tabur bunga lah atas kubur tu. Lepas tu minta ke dia, orang mati lah tu wali, minta dengan dia tu. Minta dengan dia tu. Bukan minta dia biar dia minta dengan Allah, tak juga. Minta dengan dia. Siapa lagu tu ada orang Islam ni? Ramai, memang ramai lah orang Islam, tapi hak lagu tu seramai mana? Memang ada. Hak lagu saat ni. Lepas tu dia buat tu bid'ah, tu lah orang panggil bid'ah. Bid'ah. Tapi tempat kita tak ada benda lagu. Dari segi tawassul ni, lagu-lagu saat ni, hak khilaf ni, hak moleknya kita tak sah lah. Sebab Allah Subhanahu Taala royak ada kan, ud'uni astajib lakum. Dia suruh kita doa sendiri, dia tak kira siapa-siapa pun. Dia tidak royak orang hak bersih, orang hak tak ada banyak dosa. Dah, dia suruh doa, dia belaka. Dan kita buat dengan cara lagu ni, dia boleh bahaya, ada bahaya. Bahaya, takut-takut. Sebab ni lah, lama-kelamaan dia pergi minta dengan tu wali tu sendiri, minta dengan Nabi tu sendiri. Biar Nabi tu sendiri, Nabi boleh bui gapo hak dia nak. Dia jadi gitu. Berlaku dah lah. Dia puncanya daripada tawassul. Dengan sebab itu tak boleh.
Kalau istighathah lagi tak boleh. Dia ada salah lagi istighathah. Hak tu lagi tak boleh. Istighathah ni panggil dia. Panggil dia, minta tolong dengan dia. Ya Rasulullah, tolong. Lagu tu tak boleh. Tak boleh lagu tu. Tu semua sepakat tak boleh. Tolong. Minta dengan Rasulullah tolong. Tak boleh. Ya Allah tolong. Ya Syekh Qadir Jalani tolong. Misalnya kata lagu tu. Tak boleh. Itu syirik. Itu orang panggil istighathah, minta tolong. Jelas lagu tu. Dengan sebut nama, dengan panggil seru. Seru lagu tu tak boleh. Kena beringat. Tawassul tu masih lagi ada khilaf. Walau bagaimanapun sebagai saddal lidzari'ah, yang tutup pintu ke arah perkara yang boleh bawa kepada bencana besar, syirik, tak usah berlaku. Paling boleh apa tak dia? Suruh doa, minta doa. Gitu. Ada pun orang mati tu bukan nak minta dengan dia. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarnya, kita ni doa untuk dia. Bukan nak suruh dia minta doa. Habis dah zaman tu. Zaman tu masa hidup. Bila dia mati, doa untuk dia. Bukan nak suruh dia doa untuk kita. Apatah lagi kalau percaya, itu jadi syirik lah. Kalau percaya dia tu boleh bui, Allah SWT bui kuasa ke dia. Dalam kepercayaan puak-puak ni, mana bila mati tu maknanya bebas dia, kuasa dia besar, hebat lagi. Hebat. Kalau dalam dunia ni terhad, bila mati tu lebih. Tu bahaya lah. Sebab tu lah dia mari sini lah. Dengan sebab itu molek kita tak sah. Apalagi dalam keadaan orang lemah kan. Orang lemah, akidah lemah, takut dia duk gatul dengan tu. Nak tahu gatul tak gatul lah ke mana? Mudah je. Kalau pakar azimat tu jadi berani, suruh gagah. Bukan kita kata tak ada langsung azimat, bukan gitu. Tetapi keadaan masyarakat boleh bawa kepada syirik. Dia duk percaya buat pakar hak tu. Padahal bukan tangkar saja, bukan azimat saja, ubat pun. Kalau duk percaya ubat tu, buat ubat tu siap. Tak boleh juga. Tetapi ubat tu kita mudah faham sikit. Hak zahir lah kita kira sebab zahir. Hak ni kita tak faham. Kalau nak kira dari segi zahir tak ada apa. Tapi kita percaya dia boleh memberi bekah, boleh memberi faedah. Itu bahaya. Dia termasuk dalam hak ghaib. Hak ghaib. Kita tak percaya benda lain. Ada pun ubat ni kita tahu dah khasiat dia. Kita tidak kuasa pelik, tidak kuasa sakti doktor tu. Ini memang khasiat. Tapi kalaulah hak ni tak tahu gapo ni, tak nak sabar ni, tapi boleh. Dia boleh timbul taksub, boleh timbul meruk, tak tutup pasar tu boleh. Itu bahayalah. Tak boleh ni mana dengan malaikat, dengan nabi ke apa tu semua kata sana lah. Begitulah. Wallahu a'lam. Kalau soal tu dia email. Dia email lepas tu dia sambung semayang, lepas tu jadi makmum. Lepas niat lah kan. Niat sebagai makmum. Dia batal. Dia batal adalah. Batal ya. Dia jadi makmum. Lepas tu kalau misalnya dia ambil semayang, untuk email rokok lah. Tak ada nak baca Al-Fatihah. Lepas tu dia tiba rokok. Masbuk. Begitulah hukum masbuk lah. Rokok, dia tu rokok. Maknanya dia jadi makmum kepada Pada orang lain pula. Kepada orang lain pula lah. Orang lain tak dia ikut dia. Boleh tak apa. Lagu tu. Jadi kita tangguh situ dulu. Ini ada makluman ni.